Saya boleh bertutur dalam 10 bahasa, kata gadis itu, tangannya bergari. Hakim ketawa terbahak-bahak. Pasti. Dan saya pula seorang poliglot, ejeknya di hadapan seluruh mahkamah. Tetapi apabila dia membuka mulut, tawanya terhenti. Bilik Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak pernah sesak begini. Setiap kerusi penuh, orang berdiri bersandar di dinding. Wartawan dengan kamera dimatikan menunggu detik yang tepat untuk merakam berita hari itu. Suara-suara berbisik orang ramai mencipta simfoni jangkaan yang menggetarkan penghawa dingin bangunan keadilan lama itu. Aina Razali berjalan ke kandang pesalah dengan tangan bergari. Langkahnya bergema dalam keheningan mendadak yang menyelubungi apabila Sarjan Polis Rahim menjerit, "Bangun, mahkamah bersidang." Semua berdiri apabila Hakim Tan Sri Azlan Rahman masuk melalui pintu sisi, membawa timbunan dokumen yang tidak kemas. Beliau seorang lelaki berbadan tegap, dengan rambut kelabu disisir rapi ke belakang, dan riak wajah yang hanya dapat diukir oleh tahun-tahun menjatuhkan hukuman ke atas kehidupan orang lain. Campuran kebosanan, keunggulan, dan kadang-kadang penghinaan. "Boleh duduk," perintah Hakim Tan Sri Azlan, menjatuhkan dokumen-dokumen itu di atas mejanya dengan bunyi kuat yang mengejutkan beberapa orang yang hadir. Aina berdiri di antara dua pegawai polis dengan Puan Suraya Abdullah, peguam bela awamnya, di sebelah kirinya. Puan Suraya ialah seorang wanita pertengahan umur yang memikul beban terlalu banyak kes dan terlalu sedikit budget. Dia mempunyai lingkaran hitam di bawah mata yang jelas dan gegaran tangan yang hampir tidak kelihatan yang menunjukkan pengambilan kafein berlebihan dan kurang tidur. Kes nomor 47B 2024, Umum Setiausaha Mahkamah. Negeri lawan Aina Razali. Tuduhan, penipuan elektronik, penyamaran identiti, dan penipuan truk. Bisikan kembali ke bilik seperti gelombang. Aina merasakan beratus-ratus mata menusuk belakangnya, menghakiminya sebelum sebarang bukti dikemukakan. Dia mengenali perasaan itu. Dia telah merasakannya sepanjang hidupnya. Peguam negara Datuk Malik Iskandar bangun dengan gerakan teatrikal, membetulkan talinya seolah-olah seorang pelakon dalam tayangan perdana sebuah pementasan. Beliau seorang lelaki kurus, berwajah tajam, yang bercakap dengan lohat kelas atasan yang serta-merta mewujudkan hierarki di mana-mana bilik. Yang arif, Datuk Malik memulakan dengan suara yang bergema. "Kita berhadapan dengan seorang wanita muda yang telah melakukan salah satu penipuan paling rumit yang pernah dilihat mahkamah ini. Selama berbulan-bulan, Cik Aina Razali menyamar sebagai penterjemah bertauliah, menawarkan perkhidmatan kepada syarikat multinasional, institusi pendidikan, dan malah agensi kerajaan. Dia berhenti seketika dengan dramatik, berjalan perlahan di hadapan juri. Dia mengutip beribu-ribu ringgit untuk terjemahan yang kononnya dia lakukan dalam 10 bahasa yang berbeza. 10 yang arif. Tetapi realitinya adalah wanita muda ini hampir tidak menamatkan pendidikan menengah dan tidak mempunyai sebarang pensi jilan, sebarang ijazah, sebarang kelayakan yang menyokong keupayaan bahasanya yang didakwa. Datuk Malik berpaling ke arah Aina dengan senyuman yang bertujuan untuk menjadi simpatik, tetapi penuh dengan sikap merendah diri. "Kami faham bahawa keperluan ekonomi boleh menyebabkan seseorang membuat keputusan yang salah, tetapi penipuan tetap penipuan, tidak kira keadaannya." Aina mengetatkan penumbuknya di dalam gari. Setiap perkataan peguam pendakwa seperti tukul yang mengetuk maruahnya, bukan kerana ia benar, tetapi kerana tiada siapa yang berminat untuk mendengar versinya. Hakim Tan Sri Azlan melihat dokumen-dokumen itu dengan riak bosan, seolah-olah ini hanyalah satu lagi kes dalam senarai tanggungjawab kehakimannya yang tidak berkesudahan. Dia menguap tanpa bersusah payah menutup mulutnya. Adakah pihak pembelaan mempunyai apa-apa untuk dikatakan sebelum meneruskan? Dia bertanya dengan nada monoton, tanpa mengangkat pandangan dari kertas. Puan Suraya Abdullah berdehem. Tangannya gemetar sambil memegang buku notanya yang lusuh. "Yang Arif, anak guam saya mengekalkan tidak bersalahnya. Tuduhan yang dikemukakan adalah berdasarkan salah faham dan kurang komunikasi dengan majikannya." Cik Aina bersedia untuk menunjukkan bahawa dia memiliki keupayaan yang didakwanya. Menunjukkan, Hakim Tan Sri Azlan akhirnya mengangkat pandangan, keningnya terangkat dengan minat mengejek. Dan bagaimana tepatnya dia merancang untuk menunjukkan bahawa dia boleh bertutur dalam 10 bahasa? Adakah dia akan menyanyikan lagu dalam setiap bahasa? Beberapa ketawa gugup kedengaran dari penonton. Hakim tersenyum gembira dengan jenakanya sendiri. Yang Arif, dengan segala hormat, Puan Suraya cuba meneruskan, tetapi Hakim Tan Sri Azlan menyampuk dengan isyarat tangannya. "Cik Suraya, saya telah meneliti kes ini. Anak guam Anda berusia 23 tahun.
Dia membesar di kawasan perumahan kos rendah dan mengikut rekod. Dia bekerja mencuci pejabat sebelum perniagaan terjemahan yang didakwa ini. Beliau memandang terus ke arah Aina. Tiada rekod pengajian tinggi, tiada pensijilan antara bangsa, tiada apa-apa yang menunjukkan bahawa wanita muda ini boleh bertutur dalam 3 bahasa pun, apatah lagi 10. Pada masa itulah Aina mengangkat kepalanya. Matanya, yang selama ini tertumpu pada lantai sepanjang perbicaraan, bertembung terus dengan mata hakim. Ada api di pandangan itu. Ada tahun-tahun penghinaan, diremehkan, tidak kelihatan. Mohon izin untuk bercakap, Yang Arif, katanya dengan suara yang jelas dan tegas. Hakim Tan Sri Azlan memandangnya dengan terkejut. Kebanyakan tertuduh kekal diam semasa perbicaraan awal, membiarkan peguam mereka bercakap bagi pihak mereka. Tetapi ada sesuatu dalam cara wanita muda ini memandangnya yang menyebabkan campuran kemarahan dan rasa ingin tahu. Adakah Anda mempunyai apa-apa yang relevan untuk ditambahkan pada kes ini? Dia bertanya dengan nada skeptikal. Saya boleh bertutur dalam 10 bahasa. Aina menyebut setiap perkataan dengan jelas, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Dan saya boleh membuktikannya di sini, sekarang juga, jika Yang Arif mengizinkan saya. Keheningan yang menyusul begitu mendalam, sehingga bunyi dengung lampu pendar fluor di siling dapat didengar. Semua yang hadir mencondongkan badan ke hadapan, seolah-olah alam semesta sendiri menahan nafasnya. Dan kemudian Hakim Tan Sri Azlan Rahman melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa. Dia mendongak ke belakang dan melepaskan ketawa. Bukan ketawa yang sopan atau terkawal, ia adalah ketawa yang kuat, hampir histeria, yang menggetarkan badannya yang gempal di kerusi tinggi. Ini luar biasa, serunya di antara ketawa, menyeka air mata dari matanya dengan sapu tangan. Tertuduh ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia boleh bertutur dalam 10 bahasa di mahkamah saya ini. Ketawa lain bergabung dengan ketawa hakim. Peguam negara Datuk Malik tersenyum lebar, menggelengkan kepala dengan rasa tidak percaya. Beberapa orang dalam kalangan orang ramai ketawa terbahak-bahak, yang lain berbisik-bisik ejekan. Cik Aina, Hakim Tan Sri Azlan, berjaya mengawal tawanya secukupnya untuk bercakap, walaupun suaranya masih bergetar kerana geli hati. Saya menghargai kreativiti Anda, tetapi ini adalah mahkamah keadilan, bukan rancangan bakat televisyen. Kita tidak akan membuang masa mahkamah dengan pertunjukan sarkas. Adakah keadilan kelihatan seperti sarkas bagi Anda? Suara Aina membelah udara seperti pisau. Ketawa hakim terhenti serta-merta. Matanya mengecil, dan seketika keheningan berbahaya memenuhi bilik. Maafkan saya? Suaranya merendah menjadi nada mengancam. Aina melangkah ke hadapan, mengabaikan tarikan amaran yang Puan Suraya Abdullah berikan di lengannya. Dengan segala hormat, Yang Arif, Anda baru sahaja mentertawakan saya tanpa mendengar saya. Anda telah menghukum saya tanpa membenarkan saya mengemukakan pembelaan saya. Jika itu bukan sarkas, saya tidak tahu apa itu. Sarjan Polis Rahim melangkah ke hadapan, bersedia untuk campur tangan jika keadaan menjadi lebih tegang, tetapi hakim mengangkat tangan untuk menghentikannya. Hakim Tan Sri Azlan mencondongkan badan ke hadapan, meletakkan sikunya di atas meja. Anda mempunyai keberanian, Cik Aina, itu saya akui. Tetapi keberanian tidak akan menyelamatkan Anda daripada bukti terhadap Anda. Bukti itu bohong, Aina menjawab. Atau sebaliknya, orang yang mentafsirkan bukti itu berbohong kerana mereka tidak pernah bersusah payah untuk mengesahkan sama ada saya benar-benar boleh melakukan apa yang saya katakan. Dan mengapa kami perlu melakukan itu? Datuk Malik menyampuk dari tempat duduknya. Mengapa negara perlu membazirkan sumber untuk mengesahkan dakwaan fantasi seseorang yang jelas cuba mengelak akibat daripada tindakannya? Kerana itu adalah kewajipan Anda. Aina berpaling ke arah peguam pendakwa. Suaranya semakin kuat. Kewajipan Anda adalah untuk mencari kebenaran, bukan mengandaikan bersalah berdasarkan prasangka. Perintah. Hakim Tan Sri Azlan mengetuk tukulnya ke atas meja. Cik Aina, Anda melangkah ke kawasan berbahaya. Saya cadangkan Anda berdiam diri sebelum saya mendakwa Anda menghina mahkamah. Aina menarik nafas dalam-dalam. Dia dapat merasakan jantungnya berdegup begitu kencang sehingga dia fikir semua orang di dalam bilik dapat mendengarnya. Tetapi dia tidak akan berundur. Tidak, kali ini dia telah berundur sepanjang hidupnya. Yang Arif. Puan Suraya Abdullah bergegas untuk campur tangan. Suaranya bergetar tetapi tegas. Saya memohon secara rasmi agar anak guam saya dibenarkan menunjukkan keupayaan bahasanya. Jika dia dapat membuktikan bahawa dia bertutur dalam bahasa yang didakwa, itu akan mengubah secara asas sifat kes ini.
Hakim Tan Sri Azlan memandangnya dengan campuran rasa tidak percaya dan jengkel. Cik Suraya, adakah Anda benar-benar mencadangkan agar kita menukar mahkamah ini menjadi ujian bahasa? Saya mencadangkan agar kita memberi anak guam saya peluang untuk mempertahankan dirinya dengan sewajarnya, Puan Suraya menjawab. Mencari keberanian yang tidak disedarinya. Bukankah itu yang diwakili oleh keadilan? Hakim bersandar di kerusinya yang berkeriut di bawah berat badannya. Dia memandang Aina untuk sekian lama. Matanya menilai dia seolah-olah dia adalah teka-teki yang tidak dapat diselesaikannya. Ada sesuatu pada wanita muda ini yang mengganggunya. Bukan hanya keberaniannya, tetapi keyakinan mutlak di matanya. Baiklah, katanya akhirnya, mengejutkan semua orang di dalam bilik. Saya akan memberi Anda peluang untuk mempermalukan diri sendiri secara terbuka, tetapi apabila Anda gagal, dan Anda akan gagal, saya akan menambah tuduhan menghina mahkamah dan menghalang keadilan kepada senarai masalah undang-undang Anda yang sudah banyak. Dia berpaling ke arah setiausahanya. Hubungi Jabatan Bahasa Universiti Malaya. Saya memerlukan mereka menghantar 10 profesor, seorang pakar, dalam setiap bahasa yang Cik Aina Razali dakwa boleh dituturkannya. Aina merasakan kejutan elektrik mengalir melalui badannya. Akhirnya dia akan mendapat peluangnya. Akhirnya seseorang akan mendengarnya. Cik Aina, Hakim Tan Sri Azlan memandangnya dengan senyuman mengejek yang telah diasahnya selama berdekad-dekad. Saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan, kerana apabila ini berakhir, saya bukan sahaja akan mengistiharkan Anda bersalah atas penipuan, tetapi seluruh dunia akan tahu dengan tepat jenis pembohong Anda. Saya bukan pembohong, Aina menjawab, dengan suara tenang tetapi tegas. Dan apabila ini berakhir, Anda perlu meminta maaf. Bilik itu meletus dengan bisikan yang terkejut. Tiada siapa, sama sekali tiada siapa, bercakap begitu kepada Hakim Tan Sri Azlan. Perintah, tukul itu mengetuk lagi. Hakim Tan Sri Azlan memandang Aina dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang mungkin merupakan rasa hormat. Perbicaraan ini ditangguhkan sehingga penilai hadir. Ia akan berlaku dalam 3 hari. Dan percayalah, Cik Aina, 3 hari itu akan menjadi hari-hari terakhir kebebasan yang akan Anda nikmati untuk masa yang lama. Semasa Sarjan Polis Rahim mengiringinya keluar dari bilik, Aina tidak dapat tidak tertanya-tanya sama ada dia telah melakukan kesilapan terbesar dalam hidupnya atau sama ada dia akhirnya telah mengambil langkah pertama ke arah pembelaan yang dia inginkan. Apa yang tidak diketahuinya ialah beberapa hari akan datang akan mendedahkan rahasia yang akan mengubah bukan sahaja nasibnya, tetapi juga nasib semua yang hadir di dalam bilik itu. Bunyi logam pintu yang tertutup bergema seperti guruh di telinga Aina. Pusat Tahanan Harapan Baru adalah bangunan 3 tingkat yang berbau pembasmi kuman industri bercampur dengan keputusasaan manusia. Dinding putih yang mengelupas di sudut-sudut seolah-olah menyerap semua cahaya semula jadi yang cuba masuk melalui tingkap-tingkap kecil berjeriji. Aina berjalan di sepanjang koridor diapit oleh 2 pegawai. Gari-garinya telah ditanggalkan, tetapi perasaan penindasan tetap ada, kini tidak kelihatan, tetapi lebih berat daripada sebarang logam. Banduan lain memerhatikannya dari sel mereka, sesetengah dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan pandangan kosong yang hanya boleh dicipta oleh pengurungan yang berpanjangan. Sel 47C, Umum Pegawai Amelia Tan. Seorang wanita muda dengan ekspresi profesional tetapi tidak kejam. Dia membuka pintu logam dengan bunyi berkeriut yang bergema di seluruh koridor. Anda ada rakan sebilik. Saya harap Anda akan bergaul baik. Aina masuk dan pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi yang pasti yang membuatnya tersentak. Sel itu kecil, 2 katil sempit, singki kecil, tandas tanpa privasi, dan tingkap yang terlalu tinggi sehingga hanya berfungsi untuk mengingatkan mereka bahwa dunia luar wujud tetapi berada di luar jangkauan. Di katil bawah, seorang wanita pertengahan umur mengangkat pandangan dari sebuah buku lusuh. Carmen Estrada mempunyai wajah yang ditandai dengan garisan yang menceritakan kisah-kisah yang mungkin tidak akan pernah dikongsinya. Rambutnya yang beruban diikat dengan tocang yang ketat. Dan matanya, walaupun letih, masih mengekalkan kilauan kepintaran. Jadi, Anda adalah poliglot yang terkenal itu, kata Carmen dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Seluruh pusat bercakap tentang Anda. Gadis yang mencabar Hakim Tan Sri Azlan dan masih hidup untuk menceritakan kisahnya. Aina duduk di katil atas, merasakan tilam yang nipis dan keras di bawah badannya. Dia tidak menjawab serta-merta. Dia keletihan, bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga secara emosi. Adrenalin perbicaraan telah lenyap, hanya meninggalkan kekosongan berat di dadanya. Saya tidak terkenal, katanya akhirnya.
Saya hanya seseorang yang sudah muak diremehkan. Carmen ketawa kering. Di sini, kita semua muak dengan sesuatu. Bezanya, kebanyakan sudah menyerah. Anda masih ada api. Itu berbahaya di tempat seperti ini. Berbahaya? Mengapa? Karena harapan lebih menyakitkan daripada pasrah. Carmen menutup bukunya. Adakah Anda benar-benar boleh bertutur dalam 10 bahasa? Aina mengangguk, memandang siling sel yang bertompok-tompok. 11, sebenarnya. Tetapi tiada siapa yang bertanya. 11? Carmen bangun, benar-benar berminat. Bagaimana mungkin seorang gadis seusia Anda boleh bertutur dalam 11 bahasa? Buat pertama kali dalam beberapa hari, Aina berasa ingin bercakap. Mungkin karena Carmen tidak memandangnya dengan ejekan atau penghinaan. Mungkin karena di ruang kecil yang sesak itu, mereka berdua hanyalah dua manusia yang coba bertahan hidup. Nenek saya, Aina memulakan. Suaranya melembut dengan kenangan. Nenek Salma. Dia bekerja sepanjang hidupnya sebagai pembantu rumah untuk keluarga diplomat. Setiap kali sebuah keluarga pergi, keluarga lain akan tiba. Jerman, Perancis, Cina, Rusia, Arab. Dia belajar sedikit demi sedikit daripada semua bahasa itu untuk dapat berkomunikasi, untuk menjadi sangat diperlukan. Carmen mendengar dalam diam, dan Aina meneruskan. Apabila ibu bapa saya meninggal dunia dalam kemalangan bas, saya berusia 5 tahun. Nenek mengambil saya dan membawa saya bersamanya ke semua rumah itu. Sementara dia mencuci, memasak dan menggosok, saya duduk dengan anak-anak keluarga itu. Saya bermain dengan mereka, makan dengan mereka, belajar dengan mereka. Suaranya sedikit pecah apabila teringat. Para diplomat bertukar setiap 2 atau 3 tahun. Setiap kali saya mempunyai seorang kawan, dia akan pergi. Setiap kali saya belajar untuk berkomunikasi dengan sempurna dalam satu bahasa, sebuah keluarga baru akan tiba dengan bahasa yang berbeza. Tetapi saya tidak pernah berhenti belajar. Ia adalah cara saya untuk mengekalkan kenangan-kenangan itu, hubungan-hubungan itu. Dan nenek Anda? Carmen bertanya perlahan. Meninggal dunia 2 tahun lalu, serangan jantung. 50 tahun bekerja keras dari pagi hingga malam akhirnya membunuhnya. Aina menutup matanya rapat-rapat. Dan saya tinggal sendirian, tanpa pendidikan formal, tanpa sijil, yang membuktikan apa yang saya tahu, hanya dengan bahasa-bahasa di kepala saya, dan tiada cara untuk membuktikan bahwa ia nyata. Jadi Anda mula bekerja sebagai penterjemah? Carmen menyambung. Saya coba mendapatkan pekerjaan di agensi rasmi, tetapi mereka semua mahukan ijazah university, pensijilan antarabangsa. Tiada siapa yang ingin memberi saya peluang pun untuk menunjukkan apa yang saya boleh lakukan. Kekecewaan jelas terasa dalam suaranya. Jadi saya mencipta perniagaan saya sendiri. Saya menawarkan perkhidmatan saya secara dalam talian, mengenakan bayaran lebih rendah daripada agensi besar, dan melakukan kerja yang sempurna. Jadi, mengapa Anda di sini? Aina membuka matanya dan memandang Carmen secara langsung. Kerana seseorang memutuskan bahwa mustahil seorang gadis tanpa pendidikan universiti boleh melakukan apa yang saya lakukan. Mereka melaporkan perkhidmatan saya sebagai penipuan, tanpa memeriksa kualiti kerja saya pun. Dan kini saya di sini menunggu untuk membuktikan sesuatu yang saya tidak sepatutnya perlu buktikan. Bunyi langkah kaki mendekat mengganggu perbualan mereka. Pintu terbuka dan pegawai Amelia Tan muncul lagi. Razali, Anda ada pelawat? Bilik konsultasi. Aina turun dari katilnya dengan keliru. Dia tidak menelepon sesiapa. Dia tidak mempunyai sesiapa pun untuk dihubungi. Bilik konsultasi adalah ruang kecil yang dibahagikan oleh meja logam. Duduk di seberang meja adalah Puan Suraya Abdullah, peguam bela awamnya, tetapi dia tidak bersendirian. Di sebelahnya ada seorang wanita yang Aina tidak kenali, elegan, profesional, dengan beg bimbit kulit di atas meja. Aina, ini Dr. Elena Vasquez, Puan Suraya memperkenalkan. Dia seorang ahli psikologi forensik. Peguam negara Datuk Malik memohon penilaian psikologi sebelum perbicaraan seterusnya. Aina merasakan satu ketulan terbentuk di perutnya. Penilaian psikologi? Mengapa? Dr. Vasquez bercakap dengan suara tenang dan profesional. Ini adalah prosedur standar dalam kes di mana tertuduh menunjukkan tingkah laku yang boleh dianggap luar biasa. Konfrontasi Anda dengan Hakim Tan Sri Azlan Rahman menimbulkan beberapa tanda amaran. Tanda amaran? Aina merasakan kemarahan semakin membuak. Mempertahankan diri saya adalah tingkah laku luar biasa? Bukan itu maksudnya, Puan Suraya cepat-cepat menyampuk. Aina, dengar. Peguam pendakwa cuba membina profil yang menunjukkan bahwa Anda mempunyai kecenderungan ke arah fantasi patologi.
Mereka ingin berhujah bahwa Anda benar-benar percaya Anda boleh bertutur dalam bahasa-bahasa itu sedangkan sebenarnya tidak. Itu tidak masuk akal. Aina mengetuk meja dengan tapak tangannya. Saya tidak gila. Tiada siapa yang mengatakan Anda gila. Dr. Vasquez mengekalkan nada neutralnya. Tetapi saya perlu membuat penilaian saya. Saya akan bertanya beberapa soalan kepada Anda. Dan saya perlu Anda jujur sepenuhnya dengan saya. Selama 1 jam berikutnya, Aina menjawab soalan demi soalan tentang zaman kanak-kanaknya, tentang kematian ibu bapanya, tentang tinggal bersama neneknya, tentang belajar bahasa, tentang rasa sunyi, tentang ketakutannya, impiannya, kekecewaannya. Dr. Vasquez mengambil nota dengan teliti, ekspresinya mustahil untuk dibaca. 1 soalan terakhir, katanya akhirnya, adakah Anda pernah merasakan bahwa orang tidak memahami Anda, bahwa Anda hidup dalam dunia yang berbeza daripada orang lain? Aina berpikir dengan teliti sebelum menjawab. Setiap hari dalam hidup saya, tetapi bukan kerana saya gila, tetapi kerana saya telah hidup dalam dunia yang kebanyakan orang tidak akan pernah alami. Saya telah bercakap dalam bahasa yang kebanyakan orang tidak akan pernah belajar. Saya telah melihat bagaimana perkataan boleh membina jambatan atau mendirikan tembok. Jadi ya, saya hidup dalam dunia yang berbeza, tetapi ia nyata. Ia sama nyatanya dengan prasangka yang membawa saya ke sini. Dr. Vasquez menutup buku notanya. Terima kasih atas kerjasama Anda, Aina. Saya akan menyerahkan laporan saya sebelum perbicaraan. Apabila dia pergi, Puan Suraya mendekati Aina. Ekspresinya risau. Ada lagi yang perlu Anda tahu. Hakim Tan Sri Azlan menghubungi Universiti Malaya, tetapi bukan hanya untuk mendapatkan penilai. Apa maksud Anda? Dia menyiasat latar belakang Anda dengan lebih mendalam. Dia menemui sesuatu. Puan Suraya mengeluarkan beberapa dokumen dari beg tangannya. Beberapa tahun lalu, ketika Anda berusia 17 tahun, Anda memohon beasiswa di Akademi Bahasa Antarabangsa Malaysia. Adakah Anda ingat? Aina mengangguk perlahan. Saya ditolak. Mereka mengatakan permohonan saya tidak realistik kerana saya mendakwa boleh bertutur terlalu banyak bahasa untuk usia saya. Tepat sekali. Dan Hakim Tan Sri Azlan menggunakan itu sebagai bukti bahwa Anda telah berbohong tentang kemahiran Anda selama bertahun-tahun. Dia berhujah bahwa ia adalah corak tingkah laku penipuan. Bilik itu seolah-olah mengecil di sekeliling Aina. Setiap kali dia cuba maju, sistem itu menolaknya ke belakang. Setiap cubaan untuk membuktikan nilainya menjadi satu lagi bukti terhadapnya. Adakah ada lagi? Dia bertanya. Takut dengan jawabannya. Puan Suraya teragak-agak sebelum meneruskan. Penilai yang akan datang. Hakim Tan Sri Azlan secara khusus meminta profesor yang paling tegas, yang terkenal sangat teliti. Mereka tidak datang untuk memberi Anda peluang yang adil, Aina. Mereka datang untuk memusnahkan Anda. Keheningan yang menyusul adalah amat berat. Aina dapat merasakan berat seluruh sistem kehakiman menekan padanya, cuba memadamkan percikan harapan yang masih membara di dadanya. Berapa lama masa yang saya ada? Dia bertanya akhirnya. 2 hari lagi. Perbicaraan adalah lusa. Kalau begitu saya perlu menggunakan setiap saat. Aina bangun, keazamannya diperbaharui walaupun apa jua. Puan Suraya, saya memerlukan Anda mendapatkan sesuatu untuk saya. Buku, bahan kajian, dalam semua bahasa yang Anda boleh cari. Jika mereka akan menyukarkan ini, maka saya akan bersedia seperti tidak pernah dalam hidup saya. Puan Suraya memandangnya dengan campuran kekaguman dan kesedihan. Aina, walaupun Anda membuktikan bahwa Anda boleh bertutur dalam bahasa-bahasa itu, peguam pendakwa mempunyai tuduhan lain. Pelanggan yang melaporkan penipuan, aduan mengenai terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah? Aina menyampuk. Terjemahan yang salah apa? Ada 3 pelanggan yang mendakwa bahwa terjemahan yang Anda lakukan mengandungi kesilapan serius yang menyebabkan mereka kehilangan wang dan reputasi. Aina merasakan seperti dia ditumbuk di perut. Itu mustahil. Saya menyemak setiap terjemahan 3 kali. Saya sangat teliti. Saya tidak akan pernah menyerahkan sesuatu dengan kesilapan serius. Adakah Anda mempunyai salinan terjemahan itu? Semuanya dalam komputer saya, tetapi polis merampasnya sebagai bukti. Puan Suraya membuat nota. Saya akan meminta akses kepada file-file itu. Jika kita dapat membuktikan bahwa terjemahan itu betul, itu akan menepis sebahagian daripada tuduhan peguam pendakwa. Apabila Aina kembali ke selnya, Carmen menunggunya dengan ekspresi ingin tahu. Berita buruk, semakin buruk. Aina menjatuhkan diri ke katilnya. Bukan sahaja saya perlu membuktikan,
bahwa saya boleh bertutur dalam 10 bahasa di hadapan profesor yang sudah memutuskan bahwa saya berbohong. Saya juga perlu membuktikan bahwa terjemahan yang saya tahu saya lakukan dengan betul, tidak mempunyai kesilapan, dan mempertahankan diri daripada penilaian psikologi yang mungkin akan menggambarkan saya sebagai khayalan. Carmen bersiul perlahan. Apabila Anda berkata Anda ada api, saya tidak bergurau. Tetapi Aina, adakah Anda pasti Anda mahu meneruskan ini? Bolehkah Anda menerima tawaran, menjalani hukuman yang lebih ringan, meneruskan hidup saya dan menyerah? Aina memandang siling. Menerima bahwa dunia betul dan saya salah. Saya tidak boleh, Carmen. Jika saya menyerah sekarang, saya akan mengkhianati nenek saya. Semua tahun pembelajaran itu, semua gadis yang, seperti saya, mempunyai bakat, tetapi tidak mempunyai kertas yang membuktikannya. Kalau begitu berehatlah, Carmen mematikan lampu sel. Kerana dalam 2 hari, Anda akan memerlukan setiap gram kekuatan yang Anda ada. Dalam kegelapan, Aina menutup matanya, tetapi tidak dapat tidur. Fikirannya mengulang kosakata, tata bahasa, simpulan bahasa, dalam setiap bahasa yang telah dipelajarinya. Tetapi lebih daripada itu, dia memikirkan semua kali dia diremehkan, diabaikan, ditolak. Dunia akan melihat apa yang dia mampu. Dia hanya berharap ia mencukupi. Subuh tiba di pusat tahanan dengan keheningan berat yang hanya wujud di tempat-tempat di mana kebebasan adalah kenangan yang jauh. Aina tidak tidur. Matanya pedih kerana keletihan, tetapi fikirannya masih memproses konjugasi kata kerja, struktur tata bahasa, ungkapan idiomatik dalam Mandarin, Arab, Jerman, Perancis. Carmen berdengkur perlahan di katil bawah, bunyi yang menenangkan di tengah-tengah ketidakpastian yang begitu banyak. Aina telah menghabiskan malam berbisik kata-kata perlahan. Setiap bahasa mengalir seperti sungai yang bertemu di lautan ingatannya. Bunyi langkah kaki mendekat mengganggu tumpuannya. Terlalu awal untuk sarapan. Pintu logam terbuka dan pegawai Amelia Tan muncul dengan ekspresi serius. Razali, Anda ada pelawat? Bilik konsultasi. Sekarang. Carmen tersentak bangun. Pada waktu ini, siapa yang melawat seseorang sebelum subuh? Aina turun dari katilnya. Jantungnya mula berdegup lebih laju. Dia mengikut pegawai Amelia melalui koridor kosong. Gema langkah kakinya bergema seperti gendang perang. Apabila mereka tiba di bilik konsultasi, kejutan di wajah Aina jelas kelihatan. Duduk di seberang meja, ada seorang lelaki berketurunan Cina Malaysia dengan ekspresi cemas dan beg bimbit perniagaan di pangkuannya. Dia segera mengenalinya. Encik Lim Wei Kiat? Aina berbisik tidak percaya. Encik Lim Wei Kiat bangun secara tiba-tiba. Tangannya bergetar jelas. Beliau adalah salah seorang daripada 3 pelanggan yang telah melaporkan terjemahannya sebagai penipuan. Beliau bekerja untuk sebuah syarikat teknologi yang memerlukan dokumen diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Mandarin untuk pengembangan di Shanghai, China. Cik Aina Razali, saya perlu bercakap dengan Anda. Suaranya terputus-putus, seolah-olah setiap perkataan memerlukan usaha fizikal. Saya tidak mempunyai banyak masa. Peguam saya tidak tahu saya di sini. Pegawai Amelia menutup pintu, tetapi kekal di dalam. Protokol standar untuk lawatan tidak rasmi. Apa yang Anda lakukan di sini? Aina duduk perlahan-lahan, cuba memproses situasi surreal ini. Encik Lim Wei Kiat meraup wajahnya, dan Aina perasan lingkaran hitam di bawah mata yang mendalam, ketegangan di bahunya. Saya datang untuk memberitahu Anda kebenaran. Kebenaran yang sepatutnya saya katakan dari awal. Keheningan yang menyusul begitu tebal sehingga Aina dapat mendengar degupan jantungnya sendiri. Terjemahan Anda adalah sempurna. Encik Lim Wei Kiat meluahkan kata-kata itu, seolah-olah dia telah menahan nafas selama berbulan-bulan. Setiap dokumen yang Anda terjemahkan untuk syarikat saya adalah sempurna. Lebih baik daripada mana-mana agensi profesional yang pernah kami gunakan sebelum ini. Rakan kongsi di Shanghai kagum dengan ketepatan teknikal dan sensitiviti budaya. Aina merasakan seolah-olah tanah bergerak di bawah kakinya. Jadi, mengapa? Kerana bos saya, pengarah eksekutif, mendapati bahawa saya telah mengupah perkhidmatan Anda tanpa memeriksa kelayakan universiti Anda. Encik Lim Wei Kiat menunduk, rasa malu jelas terpancar di setiap garisan wajahnya. Dia mengancam untuk memecat saya jika saya tidak mencari cara untuk membenarkan mengapa saya telah membelanjakan dana syarikat untuk penterjemah yang tidak bertauliah. Dan dia memutuskan untuk menghancurkan hidup saya untuk menyelamatkan kerjanya. Aina merasakan campuran kemarahan dan pembelaan tumbuh di dadanya. Ia tidak semudah itu. Encik Lim Wei Kiat mendongak.
matanya berkilauan dengan air mata yang tidak tumpah. Peguam korporat Encik Azman Yusof, peguam syarikat kami, mencadangkan agar kami melaporkan terjemahan itu sebagai cacat. Dia berkata, ia adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali wang dan melindungi syarikat daripada sebarang liabiliti undang-undang. Dia menyuruh Anda berbohong? Suara Aina meninggi. Dia menyuruh melindungi kepentingan korporat. Encik Lim Wei Kiat membetulkan dengan pahit. Dalam dunia perniagaan, Cik Aina Razali, kebenaran adalah sekunder kepada kelangsungan hidup kewangan. Tetapi saya tidak dapat tidur sejak saya menandatangani akuan palsu itu. Saya mempunyai seorang anak perempuan seusia Anda. Setiap kali saya memandangnya, saya melihat wajah Anda di berita, dimalukan secara terbuka atas sesuatu yang tidak Anda lakukan. Aina menarik nafas dalam-dalam, cuba mengawal emosi yang mengancam untuk membanjirinya. Mengapa Anda memberitahu saya ini sekarang? Mengapa tidak sebelum perbicaraan? Kerana saya seorang pengecut, Encik Lim Wei Kiat mengakui dengan suara yang pecah. Kerana saya memerlukan pekerjaan saya, gaji saya, reputasi saya. Tetapi melihat apa yang telah mereka lakukan kepada Anda, melihat Hakim Tan Sri Azlan mentertawakan Anda di televisyen terlalu berat. Isteri saya memberitahu saya malam tadi bahawa dia tidak boleh terus hidup dengan seorang lelaki tanpa kehormatan, dan dia betul. Dia mengeluarkan sampul tebal dari beg bimbitnya. Ini semuanya. Salinan terjemahan asal dengan kelulusan rakan kongsi kami di Shanghai. Email di mana mereka secara khusus memuji kerja Anda, dan akuan bersumpah saya mengakui bahawa saya berbohong di bawah tekanan korporat. Aina mengambil sampul itu dengan tangan yang gemetar. Ia berat, penuh dengan halaman yang boleh mengubah sepenuhnya kesnya. Encik Lim Wei Kiat, adakah Anda faham apa maksudnya ini untuk Anda? Dia bertanya perlahan. Mengakui sumpah bohong boleh menyebabkan Anda dipenjara. Saya tahu. Encik Lim Wei Kiat tersenyum sedih. Tetapi saya lebih suka dipenjara dengan kehormatan saya intak daripada bebas sebagai seorang pembohong. Anak perempuan saya berhak mendapat seorang bapa yang boleh dibanggakannya. Pegawai Amelia mendekati meja. Tuan, saya perlu mengiringi Anda keluar. Lawatan ini sudah tidak teratur. Encik Lim Wei Kiat bangun. Tetapi sebelum pergi, dia memandang Aina secara langsung. Cik Aina Razali, Anda luar biasa. Jangan biarkan sesiapa meyakinkan Anda sebaliknya. Dan jika saya boleh memberi nasihat, apabila Anda berada di dalam bilik itu esok, jangan hanya tunjukkan bahawa Anda boleh bertutur dalam bahasa-bahasa itu. Tunjukkan mengapa ia penting. Tunjukkan bahawa bakat sebenar tidak memerlukan sijil untuk menjadi sah. Apabila dia pergi, Aina kekal sendirian di dalam bilik, memegang sampul itu seolah-olah ia adalah penyelamat. Air mata yang telah ditahannya selama berhari-hari, akhirnya mula jatuh. Ia bukan air mata kesedihan, tetapi kelegaan bercampur kemarahan atas semua yang telah ditanggungnya kerana pembohongan korporat. Pintu terbuka lagi dan Puan Suraya Abdullah masuk tergesa-gesa dengan rambut kusut dan ekspresi panik terkawal. Aina, apa itu? Pegawai Amelia menelpon, saya mengatakan Encik Lim Wei Kiat ada di sini. Apa yang dia mahu? Aina menyerahkan sampul itu kepadanya. Penyelamat kita. Semasa Puan Suraya meneliti dokumen-dokumen itu dengan gelisah, matanya semakin membesar dengan setiap halaman. Ini luar biasa. Dengan ini kita boleh membongkar sepenuhnya tuduhan penipuan. Kita boleh membuktikan bahawa terjemahan itu betul. Dan tuduhan itu direka-reka. Tetapi adakah ia mencukupi? Aina bertanya. Saya masih perlu membuktikan bahawa saya boleh bertutur dalam bahasa-bahasa itu. Dan peguam pendakwa mungkin akan mengatakan, Encik Lim Wei Kiat berbohong sekarang untuk membantu saya. Anda betul. Puan Suraya duduk, fikirannya bekerja dengan pantas. Kita memerlukan lebih banyak. Kita perlu mencari 2 pelanggan lain yang menuduh Anda. Dan bagaimana kita melakukannya dari sini? Puan Suraya mengeluarkan telepon bimbitnya. Serahkan kepada saya. Saya ada kenalan. Jika Encik Lim Wei Kiat mengalami serangan hati nurani, mungkin yang lain juga. Selama beberapa jam berikutnya, semasa Aina diiringi kembali ke selnya, Puan Suraya bekerja dengan tergesa-gesa membuat panggilan, menghantar email, menggerakkan setiap kenalan yang ada dalam arsenal undang-undangnya. Kembali di sel, Carmen memerhatikan Aina dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang berubah, katanya ringkas. Anda mempunyai ekspresi yang berbeza. Salah seorang penuduh saya datang untuk mengaku bahwa dia berbohong. Aina duduk, masih memproses segalanya. Rupanya terjemahan saya adalah sempurna. Mereka menuduh saya secara palsu untuk melindungi kepentingan korporat. Carmen bersiul perlahan. Sistem melindungi dirinya sendiri. Kisah biasa. Tetapi kali ini seseorang mempunyai keberanian untuk mengatakan yang benar.
Ainaa memandang melalui tingkap kecil yang tinggi. Dia mempertaruhkan segalanya untuk membersihkan nama saya. Dan itu memberi Anda harapan. Ia memberi saya lebih daripada harapan. Ia memberi saya bukti bahwa saya tidak gila, bahwa saya tidak salah, bahwa dunia salah tentang saya. Bunyi logam bergema di koridor. Ia adalah waktu perpustakaan bergerak, troli yang lalu 2 kali seminggu dengan buku untuk banduan. Seorang wanita muda menolak troli itu, berhenti di setiap sel. Apabila tiba di sel 47, Ainaa mengenalinya. Ia adalah Siti Nuraisyah, seorang gadis berusia 19 tahun yang pernah dilihatnya di kantin. Dia mempunyai mata yang cerdas dan kesedihan yang istimewa, seperti orang yang telah melihat terlalu banyak pada usia yang terlalu muda. Ada buku yang Anda perlukan? Siti Nuraisyah bertanya dengan suara lembut. Anda ada apa-apa dalam bahasa asing? Ainaa bertanya dengan penuh harapan. Mata Siti Nuraisyah bersinar. Adakah Anda gadis yang akan membuktikan bahwa Anda boleh bertutur dalam 10 bahasa? 11. Sebenarnya, saya ada sesuatu untuk Anda. Siti Nuraisyah memandang sekeliling koridor dengan gugup sebelum mengeluarkan sebuah bungkusan yang dibalut kertas. Peguam Anda meminta saya membawa ini kepada Anda. Saya tidak sepatutnya. Tetapi, saya percaya pada peluang kedua. Ainaa membuka bungkusan itu dan menemui 6 buku dalam bahasa yang berbeza. Mandarin, Arab, Rusia, Jerman, Prancis, dan Portugis. Ia bukan buku biasa, tetapi teks teknikal undang-undang yang kompleks. Peguam Anda berkata Anda berlatih dengan ini. Siti Nuraisyah berbisik. Profesor esok akan coba memerangkap Anda dengan kosakata teknikal khusus. Bagaimana Anda tahu? Kerana salah seorang daripada mereka, Profesor Dr. Ramesh Kumar, datang untuk perundingan undang-undang di sini beberapa hari lalu. Saya mendengarnya bercakap dengan pengarah tentang bagaimana untuk membongkar seorang penipu yang mendakwa kemahiran bahasa yang mustahil. Darah Ainaa membeku. Dia mengatakan sesuatu yang lain. Dia berkata dia telah menyediakan teks teknikal khusus dalam setiap bahasa, kosakata perubatan, undang-undang, saintifik, perkara yang hanya seseorang dengan bertahun-tahun pengajian universiti formal boleh tahu. Carmen bangun di katilnya. Itu penipuan. Mereka menyediakan ujian yang direka untuk Anda gagal. Ia bukan penipuan jika mereka tidak pernah berjanji untuk berlaku adil. Ainaa membuka buku pertama. Matanya meneliti halaman-halaman dalam Mandarin. Tetapi saya boleh belajar. Saya selalu boleh belajar. Anda mempunyai kurang daripada 24 jam, Siti Nuraisyah menunjukkan. Bagaimana Anda akan menghafal kosa-kata teknikal dalam 6 bahasa dalam 1 hari? Ainaa memandangnya dengan keazaman sengit yang telah mengekalkan hidupnya. Dengan cara yang sama saya melakukan segala-galanya tanpa menyerah. Apabila Siti Nuraisyah pergi, Carmen memerhatikan Ainaa membuka buku demi buku, tumpuannya mutlak. Anda tahu apa yang paling mengagumkan tentang Anda? Carmen berkata selepas keheningan yang panjang. Bukan kerana Anda bertutur dalam bahasa, tetapi kerana Anda tidak pernah menerima kekalahan sebagai pilihan. Nenek saya selalu berkata, dunia akan memberitahu Anda 1000 kali bahwa Anda tidak boleh. Anda hanya perlu membuktikannya sekali untuk menunjukkan bahwa Anda boleh. Ainaa menghabiskan sisa hari itu dan sepanjang malam tenggelam dalam buku-buku itu. Dia hampir tidak makan, hampir tidak bergerak. Carmen membawakannya air, mengingatkannya untuk bernafas. Tetapi Ainaa berada di dunia lain, dunia perkataan, makna, hubungan linguistik. Apabila cahaya subuh pertama mula menapis melalui tingkap tinggi, Ainaa menutup buku terakhir. Matanya merah, badannya bergetar kerana keletihan, tetapi ada sesuatu yang berbeza pada ekspresinya. Sedia? Carmen bertanya. Sedia, Ainaa menjawab. Pegawai Amelia tiba awal. Razali, sudah tiba masanya. Peguam Anda sedang menunggu. Hari ini adalah hari. Semasa dia berjalan di koridor menuju keluar, banduan lain mula mengetuk pintu sel mereka. Ia bukan bunyi mengancam, tetapi sokongan. Ramai daripada mereka telah mendengar kisahnya. Ramai daripada mereka telah dihakimi berdasarkan apa yang sistem fikir mereka dan bukan apa sebenarnya mereka. Tunjukkan kepada mereka. Seseorang menjerit. Jangan biarkan mereka menghancurkan Anda. Suara lain bergabung. Ainaa merasakan tenaga pelik mengalir melalui badannya. Dia tidak bersendirian, dia tidak pernah bersendirian. Semua wajah tanpa nama di sebalik pintu logam itu adalah peringatan bahwa ada lebih ramai orang seperti dia menunggu peluang untuk membuktikan kebenaran mereka. Puan Suraya menunggunya di kawasan pemprosesan dengan sesuatu yang tidak dijangka, sebuah beg pakaian. Apa ini? Ainaa bertanya.
Masa depan Anda jika semuanya berjalan lancar. Puan Suraya membuka beg pakaian itu, mendedahkan suit profesional. Anda tidak akan masuk ke bilik itu sebagai tertuduh. Anda akan masuk sebagai profesional seperti Anda. Semasa Ainaa menukar pakaian, Puan Suraya memberinya berita terkini. Saya menemui pelanggan kedua. Dia bersedia untuk memberi keterangan bahwa tuduhannya juga palsu. Yang ketiga masih tidak menjawab. Tetapi 2 daripada 3 sudah cukup untuk menimbulkan keraguan yang munasabah. Dan penilaian psikologi? Puan Suraya mengerutkan mukanya. Dr. Vasquez menyerahkan laporannya. Ia bercampur. Dia tidak mengatakan Anda gila, tetapi dia juga tidak mempertahankan Anda sepenuhnya. Dia mencadangkan bahwa Anda mempunyai personaliti yang tidak konvensional dengan keyakinan tinggi terhadap kemahiran belajar sendiri. Itu hanyalah cara yang elegan untuk mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai saya. Tepat sekali. Sebab itu Anda perlu sempurna hari ini. Bukan hanya bagus, sempurna. Kendaraan pengangkutan membawa mereka ke mahkamah. Bangunan itu kelihatan berbeza dalam cahaya subuh, lebih megah, lebih menggerunkan, seperti Coliseum Rome di mana gladiator bertarung untuk hidup mereka. Tetapi Ainaa bukan lagi orang yang sama yang telah masuk ke sana beberapa hari lalu. Kini dia mempunyai bukti, dia mempunyai sekutu, dan lebih penting lagi, dia mempunyai kebenaran. Bilik mahkamah lebih sesak daripada kali pertama. Kamera berita memenuhi setiap sudut yang dibenarkan. Wartawan berbisik-bisik sesama sendiri, dan di barisan hadapan, 10 profesor dari Universiti Malaya menunggu dengan ekspresi yang berkisar dari rasa ingin tahu hingga penghinaan terbuka. Hakim Tan Sri Azlan Rahman masuk dengan keangkuhan yang sama seperti biasa, tetapi apabila pandangannya bertembung dengan Ainaa, sesuatu berubah di matanya. Mungkin dia menyadari bahwa ini bukan kemenangan mudah yang dijangkakannya. Biarkan pertunjukan bermula, dia bergumam, mengetuk tukulnya. Dan begitulah bermulanya hari yang akan mengubah segalanya. Tukul Hakim Tan Sri Azlan Rahman bergema seperti tembakan di bilik yang penuh sesak. Bisikan kolektif terhenti serta-merta, digantikan oleh ketegangan yang begitu padat, sehingga udara itu sendiri seolah-olah bergetar dengan jangkaan. Perintah di dalam mahkamah. Hakim Tan Sri Azlan mengucapkan kata-kata itu dengan nada berkuasa yang telah diasahnya selama berdekad-dekad di bangku hakim. Matanya mengimbas orang ramai sebelum tertumpu pada 10 profesor yang duduk dalam barisan khas di hadapan bangku hakim. Profesor dari Universiti Malaya, terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini kita akan menjalankan penilaian yang, sejujurnya saya anggap pembaziran massa, tetapi yang tertuduh telah berkeras untuk melaksanakannya. Ainaa berdiri di samping Puan Suraya, posturnya tegak walaupun keletihan yang dirasakannya di setiap serat tubuhnya. 24 jam tanpa tidur. Mempelajari perbendaharaan kata teknikal, yang kebanyakan orang akan mengambil masa bertahun-tahun untuk menguasainya, tetapi dia bukan kebanyakan orang. Profesor Dr. Ramesh Kumar bangun, membetulkan cermin matanya dengan gerak isyarat yang menyampaikan keunggulan akademik. Beliau seorang lelaki berbadan kurus, berambut gelap disisir rapi dengan gel, dan ekspresi orang yang menganggap bahwa pengetahuan formal adalah satu-satunya pengetahuan yang sah. Yang arif, dia memulakan dengan suara yang jelas dan akademik. Rakan-rakan sekerja saya dan saya telah menyediakan satu siri penilaian yang ketat. Ia bukan sekadar berbual dalam bahasa yang berbeza, tetapi untuk menunjukkan penguasaan teknikal, pemahaman budaya yang mendalam dan keupayaan terjemahan khusus. Teruskan. Hakim Tan Sri Azlan memberi isyarat dengan tangannya, bersandar di kerusinya seolah-olah dia akan menyaksikan pertunjukan silap mata murahan. Profesor Dr. Ramesh Kumar membuka fail tebal. Cik Ainaa Ar-Razali, kita akan mulakan dengan Mandarin. Profesor Dr. Li Mei Ling, walaupun pakar dalam bahasa Jepun, juga mahir dalam Mandarin dan akan menilai bahagian pertama ini. Seorang wanita Cina Malaysia pertengahan umur bangun. Profesor Dr. Li Mei Ling mempunyai kehadiran yang tenang, tetapi pandangannya adalah analitikal, membedah Ainaa dengan setiap detik yang berlalu. Profesor itu bercakap dalam Mandarin dengan fasih sempurna, meminta Ainaa membaca teks perubatan, dan kemudian menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu. Dia menyerahkan sebuah dokumen. Ainaa mengambil kertas itu. Ia adalah teks perubatan kompleks tentang prosedur kardiovaskular yang penuh dengan terminologi teknikal yang akan membuat mana-mana penterjemah profesional berpeluh. Bilik itu menahan nafas. Ainaa membaca dokumen itu dalam diam selama 30 saat. Kemudian tanpa teragak-agak, dia mula bercakap dalam Mandarin yang fasih. Sebutan beliau sempurna, nadanya tepat. Dia bukan sahaja membaca teks itu, tetapi menjelaskannya,
menambah konteks budaya tentang bagaimana istilah perubatan Cina tertentu berbeza dalam konsep daripada Barat. Kemudian dia beralih kepada bahasa Melayu tanpa henti, menterjemahkan bukan sahaja perkataan, tetapi makna yang mendalam. Menjelaskan implikasi perubatan dengan tahap perincian yang membuat Profesor Dr. Li Meiling sendiri ternganga. Profesor itu berbisik sesuatu dalam Mandarin kepada Profesor Dr. Ramesh Kumar, mengulas bahawa sebutan Ainaa sempurna dan mustahil bagi seseorang tanpa latihan formal. Saya tahu, Ainaa menjawab dalam bahasa yang sama, memandang terus kepada Profesor Dr. Li Meiling. Kemudian dia beralih kepada bahasa Melayu. Kerana saya belajar dari keluarga Encik Tan, diplomat yang tinggal 6 tahun di Beijing. Anak perempuan mereka yang kecil mengajar saya bukan sahaja bahasa, tetapi lagu-lagu, permainan, cara berfikir. Bahasa bukan sekadar perkataan, Profesor, ia adalah jiwa. Bisikan bergema di seluruh bilik. Wartawan Encik Marco Delgado mencoret-coret pantas dalam buku notanya. Ini adalah berita emas. Bahasa seterusnya, Profesor Dr. Ramesh Kumar berkata dengan kasar, jelas tidak selesa dengan apa yang baru dilihatnya. Jerman. Profesor Dr. Johann Schmidt. Profesor Dr. Johann Schmidt adalah seorang lelaki berbadan tegap dengan janggut perang dan ekspresi serius yang tipikal Jerman. Dia bangun dan bercakap dalam bahasa Jerman yang sukar difahami dengan logat yang sengaja rumit, meminta Ainaa menjelaskan klausa-klausa kontrak undang-undang dan implikasi perundangannya. Dia menyerahkan kontrak undang-undang tebal, penuh dengan jargon undang-undang Jerman yang bahkan peguam natif akan dapati mencabar. Ainaa membacanya, dan sekali lagi, jawapannya lebih daripada sempurna. Dia bukan sahaja menterjemah, tetapi mengenal pasti masalah undang-undang yang mungkin ada dalam kontrak itu, menunjukkan kekaburan linguistik yang boleh menyebabkan pertikaian, dan dia melakukan semuanya sambil bertukar-tukar secara fasih antara bahasa Jerman dan bahasa Melayu. Profesor Dr. Johann Schmidt memandangnya dengan campuran kehairanan dan kekeliruan. Dia bertanya dalam bahasa Jerman di mana dia belajar semua itu. Ainaa menjawab dalam bahasa Jerman yang fasih sebelum menterjemahkannya ke bahasa Melayu dari keluarga Puan Schneider. Encik Schneider, seorang peguam antarabangsa, istrinya akan mendudukkan saya di pejabatnya semasa dia bekerja. Saya berusia 10 tahun dan saya membaca kontraknya semasa dia menyangka saya hanya melukis. Saya belajar bahawa undang-undang Jerman adalah seperti teka-teki di mana setiap perkataan mempunyai berat yang tepat. Puan Suraya Abdullah memerhatikan dengan air mata di matanya. Ini lebih daripada yang dijangkanya. Ainaa bukan sahaja menunjukkan kecekapan, dia menunjukkan penguasaan. Arab. Profesor Dr. Ramesh Kumar hampir meludahkan perkataan itu. Profesor Dr. Fatimah Zahara. Profesor Dr. Fatimah Zahara adalah seorang wanita elegan dengan ekspresi cerdas dan kalkulatif. Dia bercakap dalam bahasa Arab klasik, jenis yang digunakan dalam teks keagamaan dan akademik, sengaja kuno dan kompleks. Dia meminta Ainaa membaca teks keagamaan dan menjelaskan makna filosofi mendalamnya. Ia adalah teks dengan ulasan filosofi kompleks. Ainaa menutup matanya seketika dan apabila dia membukanya, ada sesuatu yang berbeza pada ekspresinya. Dia mula membaca dalam bahasa Arab. Suaranya mengambil irama melodi yang istimewa dari bahasa yang dituturkan dengan baik. Dia bukan sahaja menterjemah teks itu, tetapi menjelaskan pelbagai lapisan tafsiran, rujukan sejarah, perdebatan teologi yang telah dihasilkan oleh petikan itu selama berabad-abad. Dia bercakap tentang bagaimana bahasa Arab klasik berbeza dari bahasa Arab modern, tentang puisi yang wujud dalam setiap ayat. Profesor Dr. Fatimah Zahara berdiri, jelas tersentuh. Bagaimana ini mungkin? Ini memerlukan pengajian teologi bertahun-tahun. Keluarga Ar-Rahman. Ainaa menjawab perlahan dalam bahasa Melayu. Ayah itu seorang imam. Dia mengajar saya bahawa bahasa Arab bukan hanya bahasa. Ia adalah cara melihat alam semesta, bahawa setiap perkataan mempunyai akar, sejarah, hubungan dengan perkataan lain. Ia adalah bahasa yang menghirup puisi. Hakim Tan Sri Azlan Rahman tidak lagi bersandar di kerusinya. Dia mencondongkan badan ke hadapan. Ekspresinya telah berubah dari ejekan menjadi sesuatu yang mungkin merupakan rasa hormat yang tidak disengajakan. Satu demi satu, para profesor mengemukakan cabaran mereka. Rusia dengan Profesor Dr. Sergei Petrov yang memintanya membaca sastra klasik dan menjelaskan simbolisme sastra yang kompleks.
Perancis dengan terminologi, masakan, dan wine yang begitu khusus sehingga hanya seorang sommelier atau chef profesional sahaja yang tahu. Itali dengan opera dan musik, Portugis Brazil dengan simpulan bahasa daerah yang kompleks, Jepun dengan sistem penulisan berganda, Korea dengan tahap formality yang rumit. Setiap kali Aina bukan sahaja memenuhi, tetapi melebihi jangkaan, dan setiap kali dia menambah dimensi pribadi itu, kisah pembelajaran yang mendedahkan bukan sahaja pengetahuan teknikal, tetapi pemahaman yang mendalam dan cinta sejati untuk setiap bahasa. Apabila Profesor Dr. Sergei Petrov memintanya menjelaskan petikan sastera klasik Rusia, Aina bukan sahaja menterjemah perkataan, tetapi menangkap jiwa melankolis teks itu, menjelaskan konteks sejarah, dan emosi yang hanya seseorang yang benar-benar mendalami budaya Rusia boleh fahami. Keluarga Ivanov, dia menjelaskan. Ence Ivanov seorang profesor sastera. Dia membacakan Dostoyevsky kepada saya, sementara istrinya menyediakan laksa. Saya berumur 12 tahun, dan saya menangis dengan cerita-cerita itu. Dia akan memberitahu saya bahwa jika Anda tidak dapat merasakan penderitaan Rusia dalam perkataan, Anda tidak benar-benar membaca master. Profesor yang menilai bahasa Perancis membentangkan kepadanya teks tentang wine dengan terminologi yang begitu khusus sehingga ia kelihatan direka untuk membuat bahkan penterjemah profesional gagal. Aina bukan sahaja mengenal pasti setiap varieti anggur, setiap wilayah wine yang disebutkan, tetapi menjelaskan kehalusan budaya mengapa perkataan Perancis tertentu untuk menggambarkan wine tidak mempunyai terjemahan yang tepat ke bahasa Melayu. Encik Dubois ialah seorang sommelier. Dia menjelaskan dengan senyuman nostalgia. Dia membenarkan saya menghidu wine semasa dia bekerja. Dia berkata bahwa bahasa Perancis wine adalah puisi cair. Setiap perkataan membangkitkan tanah, matahari, masa. Ia tidak diterjemah, ia dirasakan. Tetapi kemudian tiba saat yang akan mengubah segalanya. Bahasa terakhir ialah Tamil. Profesor Dr. Ramesh Kumar, yang juga mahir dalam bahasa Tamil selain bahasa Melayu, bangun secara pribadi untuk penilaian ini. Dia telah menyimpan apa yang dianggapnya sebagai pukulan utamanya untuk yang terakhir. Cik Aina Razali, katanya dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Teks terakhir ini sangat mencabar. Ia adalah risalah falsafah kuno tentang etika dan keadilan, sangat kompleks walaupun bagi sarjana yang berdedikasi. Dia menyerahkan dokumen itu. Aina mula membaca, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia bukan kekeliruan atau kesukaran, ia adalah pengiktirafan. Profesor Dr. Ramesh Kumar, Aina berkata perlahan. Teks ini, saya tahu teks ini. Anda tahu. Profesor Dr. Ramesh Kumar tersenyum sombong. Saya sangat ragu Anda mempunyai akses kepada manuskrip falsafah Tamil kuno. Tidak, manuskrip itu. Aina mengangkat pandangan, matanya bersinar dengan sesuatu yang berbahaya. Saya tahu terjemahan itu, kerana saya yang melakukannya. Keheningan yang menyelubungi bilik itu adalah mutlak. Malah sistem pengudaraan pun seolah-olah berhenti berbunyi. Maafkan saya. Profesor Dr. Ramesh Kumar terkedip-kedip. Aina menunjuk dokumen itu. 6 tahun lalu, ketika saya berusia 17 tahun, saya bekerja dalam perkhidmatan terjemahan dalam talian di bawah nama samaran. Seorang pelanggan tanpa nama meminta terjemahan risalah falsafah ini dari bahasa Tamil kuno ke bahasa Melayu moden. Dia membayar dengan baik, tetapi meminta kerahasiaan sepenuhnya. Saya menghabiskan 3 minggu bekerja untuk ini, meneliti setiap perkataan, setiap konsep. Ia adalah salah satu pekerjaan profesional pertama saya. Dia berpaling ke arah Profesor Dr. Ramesh Kumar, suaranya semakin kuat, dan Anda, Profesor Dr. Ramesh Kumar, menerbitkan artikel akademik 4 tahun lalu bertajuk Interpretasi Baharu Teks Etika Tamil. Saya membaca artikel itu. Ia menggunakan terjemahan saya perkataan demi perkataan tanpa memberi kredit. Bilik itu meletus dengan bisikan yang terkejut. Profesor Dr. Ramesh Kumar pucat lesi. Itu, tuduhan yang tidak masuk akal. Dia gagap. Adakah Anda mempunyai sebarang bukti? Saya mempunyai semua fail kerja saya. Aina menjawab dengan tenang. Termasuk nota terjemahan, versi awal, surat menyurat dengan pelanggan. Semuanya disimpan dalam komputer saya. Komputer yang sama yang berada dalam simpanan pendakwa raya sebagai bukti. Puan Suraya Abdullah melompat berdiri. Yang Arif, saya memohon akses segera kepada fail digital itu. Jika apa yang dikatakan anak guam saya benar, ini bukan sahaja menunjukkan kecekapan beliau, tetapi mendedahkan plagiarisme akademik. Peguam negara Dato' Malik Iskandar kelihatan seperti haiwan yang terperangkap.
Yang Arif, ini adalah gangguan. Ia tidak relevan dengan kes ini. Tidak relevan? Hakim Tan Sri Azlan akhirnya menemui suaranya. Dato' Malik, jika tertuduh dapat menunjukkan bahwa salah seorang penilai yang saya pilih menggunakan kerjanya tanpa kredit, itu sangat relevan dengan kes ini. Ia menunjukkan bahwa dia bukan sahaja cekap, tetapi telah cekap selama bertahun-tahun. Dia berpaling ke arah Profesor Dr. Ramesh Kumar. Ekspresinya kini dingin. Profesor Dr. Ramesh Kumar, adakah Anda mempunyai apa-apa untuk dikatakan? Profesor Dr. Ramesh Kumar membuka dan menutup mulutnya seperti ikan di luar air. Profesor-profesor lain memandangnya dengan campuran kejutan dan jijik. Dalam dunia akademik, plagiarisme adalah dosa yang tidak boleh diampunkan. Saya menerima terjemahan itu daripada seorang rakan sekerja. Saya tidak tahu ia daripada perkhidmatan dalam talian. Saya menganggap ia adalah kerja awam. Menganggap Profesor Dr. Fatimah Zahara bangun, suaranya tajam. Profesor Dr. Ramesh Kumar, protokol akademik memerlukan pengesahan sumber semua bahan. Ini adalah asas. Profesor Dr. Johan Schmidt menambah dengan nada tegas. Jika ini benar, Universiti Malaya perlu menyiasat secara rasmi. Hakim Tan Sri Azlan mengetuk tukulnya. Perintah, Sarjan Polis Rahim, bawa komputer dari bukti. Sekarang, sementara mereka menunggu, Aina kekal berdiri. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ekspresinya tenang. Dia telah menunggu 6 tahun untuk saat ini. 6 tahun sejak dia melihat karyanya diterbitkan di bawah nama orang lain. Dia tidak pernah menyangka keadilan akan datang dengan cara ini, tetapi hidup mempunyai cara pelik untuk menutup lingkaran. Sarjan Polis Rahim kembali dengan komputer riba dalam beg bukti. Juru teknik mahkamah menghidupkannya dan di bawah pengawasan kehakiman, Puan Suraya melayari ke fail yang Aina tunjukkan. Semuanya ada di sana. Versi awal terjemahan bertarikh 6 tahun lalu, nota terperinci yang menjelaskan setiap keputusan terjemahan, email dengan pelanggan, dan yang paling mengesahkan versi akhir. Sama perkataan demi perkataan dengan yang Profesor Dr. Ramesh Kumar telah terbitkan dalam artikelnya, yang kononnya asli. Hakim Tan Sri Azlan meneliti fail itu secara pribadi. Ekspresinya menjadi lebih gelap dengan setiap dokumen yang ditelitinya. Akhirnya dia mengangkat pandangan ke arah Profesor Dr. Ramesh Kumar. Profesor, saya sangat mencadangkan agar Anda menghubungi kesatuan Anda. Anda akan memerlukan wakil undang-undang. Dia berpaling ke arah 9 profesor lain. Adakah sesiapa lagi mempunyai keraguan tentang kecekapan linguistik Cik Aina Razali? Seorang demi seorang, setiap profesor menggelengkan kepala. Profesor Dr. Fatimah Zahara malah bangun. Yang Arif, dalam 20 tahun saya menilai kecekapan linguistik. Saya tidak pernah melihat sesiapa pun dengan penguasaan yang ditunjukkan oleh wanita muda ini hari ini. Dia bukan sahaja bertutur dalam bahasa-bahasa ini, dia menghayatinya, memahaminya pada tahap yang kebanyakan ahli akademik hanya boleh impikan. Dan dia melakukannya tanpa sumber, tanpa keistimewaan, hanya dengan keazaman dan cinta sejati untuk pembelajaran. Kata-kata Profesor Dr. Fatimah Zahara bergema di dalam bilik. Hakim Tan Sri Azlan bersandar di kerusinya, meraup wajahnya. Buat pertama kali dalam berdekad-dekad, dia kelihatan benar-benar tidak pasti bagaimana untuk meneruskan. Dato' Malik, katanya akhirnya, Anda ada apa-apa lagi untuk dibentangkan? Peguam negara bangun perlahan-lahan. Dia tahu dia telah kalah. Yang Arif, berdasarkan perkembangan ini dan memandangkan 2 daripada 3 pelanggan penuntut telah menarik balik tuduhan mereka dan mengaku berbohong di bawah tekanan korporat, pihak pendakwaan memohon untuk menarik balik semua tuduhan. Bisikan di dalam bilik bertukar menjadi raungan. Hakim Tan Sri Azlan mengetuk tukulnya berulang kali. Perintah di mahkamah saya. Apabila keheningan kembali, Hakim Tan Sri Azlan memandang Aina untuk sekian lama. Di matanya ada sesuatu yang tidak pernah ada sebelum ini. Maafkan saya Cik Aina Razali, suaranya bermula, luar biasa lembut. Mahkamah ini berhutang maaf kepada Anda. Saya berhutang maaf kepada Anda. Saya membiarkan prasangka menyelubungi pertimbangan saya. Saya menganggap bahwa bakat luar biasa memerlukan pengesahan institusi. Sedangkan Anda telah menunjukkan bahwa bakat sebenar melampaui institusi. Dia berhenti seketika, seolah-olah kata-kata seterusnya memerlukan usaha fizikal untuk diucapkan. Semua tuduhan terhadap Anda ditarik balik. Anda bebas daripada semua tuduhan. Selain itu, saya mengarahkan agar komputer Anda dan semua barang pribadi Anda dikembalikan serta-merta. Dia mengetuk tukul sekali lagi. Kes ini ditutup.
Bilik itu meletus dengan tepukan. Puan Suraya memeluk Aina, kedua-duanya menangis. Wartawan berlari ke arah pintu keluar untuk menyiarkan berita. Profesor, mengerumuni Aina, menawarkan permohonan maaf, tawaran pekerjaan, peluang akademik. Tetapi Aina hanya dapat memikirkan satu perkara. Akhirnya, selepas seumur hidup diremehkan, dunia telah mendengar suaranya, dan suara itu telah bercakap dalam 11 bahasa. Pintu pusat tahanan harapan baru terbuka dengan bunyi logam berkeriut yang kedengaran seperti musik syurga. Aina melangkah keluar sebagai wanita bebas dalam beberapa hari yang terasa seperti bertahun-tahun. Matahari petang menyinari wajahnya dengan intensiti yang hampir membuatnya berundur. Kebebasan, pembelaan, keadilan. Tetapi pemandangan yang menantinya di luar bukanlah ketenangan yang diimajinasikannya. Puluhan wartawan menerpa ke arahnya seperti ombak memecah pantai. Kamera berkelip-kelip, mikrofon terhulur seperti tentakel, suara-suara menjerit soalan-soalan yang bercampur baur dalam kekacauan yang tidak dapat difahami. Cik Aina Razali, bagaimana perasaan Anda? Adakah Aina akan menyaman Hakim Tan Sri Azlan? Beritahu kami tentang Profesor Dr. Ramesh Kumar. Adakah benar Anda boleh bertutur dalam 11 bahasa? Puan Suraya muncul di sisinya, membentuk perisai pelindung dengan badannya semasa mereka cuba merentasi 2 meter ke arah kenderaan yang menunggu. Tetapi sebelum mereka sempat melangkah 2 meter, seorang wanita elegan berdiri di hadapan mereka. Dia berbadan tinggi, berambut perak, disisir rapi, dengan sut yang menjerit kuasa dan wang. Datin Sri Sarah Tan, mengikut kad pengenalan korporat yang tergantung di lehernya, CEO Harrington Global Translation Services. Cik Aina Razali, suaranya memotong bunyi bising di sekeliling dengan autoriti semula jadi. Saya Datin Sri Sarah Tan. Saya perlu bercakap dengan Anda sekarang. Datin Sri, anak guam saya baru sahaja dibebaskan. Puan Suraya menyampuk. Bukan masa yang sesuai. Saya faham sepenuhnya, tetapi apa yang saya perlu beritahu Anda tidak boleh menunggu. Datin Sri Sarah Tan memandang terus ke arah Aina, mengabaikan Puan Suraya sepenuhnya. Kes Anda telah menarik perhatian antara bangsa. Saya mempunyai 17 tawaran pekerjaan dari negara-negara yang berbeza untuk Anda. Dan sesuatu yang lebih penting, maklumat tentang nenek Anda, yang saya rasa Anda ingin dengar. Aina berhenti serta-merta. Nenek saya? Apa yang Anda tahu tentang nenek saya? Bukan di sini. Datin Sri Sarah Tan menunjuk ke arah limosin hitam yang diparkir secara diskret di hujung blok. 5 menit masa Anda. Jika selepas itu Anda ingin pergi, saya akan menghantar Anda secara pribadi ke mana sahaja Anda mahu. Puan Suraya menggenggam lengan Aina sebagai amaran, tetapi ada sesuatu di mata Datin Sri Sarah Tan yang tidak mengancam. Ia adalah perasaan mendesak bercampur hormat. Baiklah, Aina setuju. 5 menit. Di dalam limosin, jauh dari kekacauan wartawan, Datin Sri Sarah Tan menyerahkan sebuah fail kulit. 20 tahun yang lalu, saya adalah pengarah sumber manusia di salah satu agensi terjemahan paling berprestij di negara ini. Nenek Anda, Nenek Salma, memohon jawatan. Kami menolaknya. Aina merasakan kesakitan di dadanya. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Kerana kami melakukan kesilapan yang sama seperti yang dilakukan oleh sistem kepada Anda. Nenek Salma fasih dalam 6 bahasa, tetapi dia tidak mempunyai ijazah universiti. Kami menolaknya tanpa menilai dia dengan sewajarnya pun. Datin Sri Sarah Tan mengeluarkan sampul kuning pudar dari fail itu. Tulisan tangan itu adalah milik neneknya. Aina akan mengenalinya di mana-mana sahaja. Bacalah. Datin Sri Sarah Tan berkeras. Dengan tangan yang gemetar, Aina membuka sampul itu dan mula membaca. Kata-kata neneknya mengalir dari halaman seperti sungai kebijaksanaan dan kesakitan. Datin Sri Sarah Tan yang dihormati, saya tidak menyalahkan Anda kerana menolak saya. Dunia berfungsi dengan kertas, bukan dengan keupayaan. Tetapi saya ingin Anda tahu bahawa saya akan mendedikasikan hidup saya untuk memastikan cucu perempuan saya tidak akan pernah perlu memohon peluang yang dia layak. Saya akan mengajarnya segala yang saya tahu, dan suatu hari nanti, apabila dia berjaya, saya berharap Anda akan ingat bahawa bakat tidak memerlukan pengesahan luaran untuk menjadi nyata. Aina selesai membaca dengan air mata mengalir di pipinya. Neneknya sentiasa tahu, sentiasa merancang untuk menyediakannya untuk dunia yang akan menolak kedua-duanya. Apabila saya melihat kes Anda di berita, Datin Sri Sarah Tan menyambung dengan suara lembut. Saya segera tahu siapa Anda, cucu perempuan Nenek Salma. Gadis yang dia ceritakan kepada saya dalam surat itu. Dan saya menyadari bahawa saya mempunyai peluang untuk membetulkan kesilapan yang saya lakukan 2 dekad yang lalu.
Apa yang Anda mahu dari saya? Aina bertanya terus. Saya mahu mengupah Anda, bukan sebagai penterjemah biasa, tetapi sebagai pengarah bakat tidak konvensional. Tugas Anda adalah untuk mengenal pasti dan merekrut orang seperti Anda. Orang dengan kemahiran luar biasa, tetapi tanpa kelayakan tradisional, orang yang diabaikan oleh sistem. Tawaran itu menarik, hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi sesuatu pada ekspresi Datin Sri Sarah Tan memberitahu Aina bahwa ada lagi, apalagi, dia menekan. Datin Sri Sarah Tan tersenyum sedikit. Anda tajam. Baiklah, ada lagi. Nenek Anda bekerja untuk banyak keluarga diplomat, seperti yang Anda tahu, tetapi ada satu keluarga khususnya. Keluarga Campbell, yang untuk mereka dia bekerja selama 5 tahun terakhir hidupnya, adalah diplomat British. Mereka meninggalkan negara ini secara tiba-tiba 3 tahun lalu, dan mereka meninggalkan sesuatu untuk Anda, sesuatu yang nenek Anda minta mereka simpan sehingga Anda bersedia. Encik Campbell menghubungi saya semalam selepas melihat kes Anda di berita. Dia ada di bandar, ingin bertemu dengan Anda. Sebelum Aina sempat menjawab, teleponnya, yang baru dipulangkan oleh polis, mula berbunyi tanpa henti. Panggilan tidak dijawab. Message teks, pemberitahuan media sosial yang meletup. Satu message khususnya menarik perhatiannya. Ia dari nomor yang tidak dikenali dengan kod negara antarabangsa. Cik Aina Razali. Saya Ejen Inspektor Razif Hasan, dari Pertubuhan Antarabangsa untuk Pelarian Papi. Kisah Anda telah bergema dengan berjuta-juta orang. Kami mempunyai cadangan yang boleh mengubah kehidupan. Sila hubungi saya segera. Puan Suraya, yang telah memeriksa teleponnya sendiri, mendongak dengan ekspresi terkejut. Aina, Anda perlu melihat ini. Dia menunjukkan skrinnya. Video perbicaraan telah menjadi viral. Lebih daripada 15 juta tontonan dalam kurang daripada 6 jam. Hashtag keadilan untuk Aina menjadi trending dunia. Tetapi bukan itu sahaja. Ada video lain yang diterbitkan beberapa menit lalu. Seseorang telah membocorkan rakaman keselamatan pusat tahanan. Di dalamnya jelas kelihatan Aina belajar sepanjang malam, berbisik dalam bahasa yang berbeza, bersedia dengan keazaman yang hampir luar biasa. Seluruh dunia bercakap tentang Anda, Puan Suraya berbisik. Anda adalah simbol sekarang. Saya tidak mahu menjadi simbol, Aina menjawab dengan suara letih. Saya hanya mahu menjalani hidup saya. Terlalu lewat untuk itu, Datin Sri Sarah Tan menyampuk secara pragmatik. Kini Anda mempunyai platform. Persoalannya, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Telepon berbunyi lagi. Kali ini ia adalah nomor yang Aina kenali. Carmen, rakan sebiliknya. Aina, saya perlu Anda datang. Ia mendesak. Carmen, apa yang berlaku? Ini tentang pengarah pusat. Rupa-rupanya dia juga ada rahasia, dan saya rasa ia berkaitan dengan nenek Anda. Tetapi saya tidak boleh bercakap melalui telepon. Anda perlu datang. Panggilan terputus secara tiba-tiba. Aina memandang Puan Suraya dengan rasa cemas yang semakin meningkat. Ada sesuatu yang tidak kena. Carmen kedengaran takut. Sebelum mereka sempat memutuskan apa yang perlu dilakukan, satu lagi figura muncul di tingkap limosin. Seorang lelaki tua sekitar 60-an, dengan ekspresi lembut tetapi mendesak, mengetuk kaca perlahan. Datin Sri Sarah Tan menurunkan tingkap. Dokter, Arul. Datin Sri, terima kasih kerana menghubungi saya. Lelaki itu bercakap dengan logat British yang halus. Cik Aina Razali, saya Dr. Arul Kumar. Saya bekerja sebagai dokter pribadi keluarga Campbell selama bertahun-tahun. Saya juga menjaga nenek Anda, Nenek Salma, pada bulan-bulan terakhirnya. Aina keluar dari limosin, merasakan dunia berputar terlalu laju. Anda kenal nenek saya. Saya mengenalinya dengan sangat baik, dan ada perkara tentang kematiannya yang perlu Anda tahu. Perkara yang dia buat saya berjanji akan memberitahu Anda apabila tiba masanya yang sesuai. Perkara apa, Doktor? Arul Kumar memandang sekeliling dengan gugup. Bukan di sini. Ada orang yang lebih suka maklumat tertentu kekal tersembunyi. Nenek Anda tidak meninggal dunia kerana serangan jantung biasa, Cik Aina Razali. Ada komplikasi yang dia rahsiakan. Komplikasi yang berkaitan dengan sesuatu yang dia temui semasa bekerja untuk keluarga Campbell. Jantung Aina mula berdegup kencang. Apa yang dia temui? Dokumen. Maklumat sensitif tentang rangkaian penyeludupan yang menggunakan keluarga diplomat sebagai perlindungan. Nenek Anda melaporkannya kepada pihak berkuasa yang sesuai, tetapi meninggal dunia sebelum dia dapat memberi keterangan secara rasmi. Dunia Aina terhenti. Adakah Anda mengatakan nenek saya? Saya tidak tahu dengan pasti. Doktor itu cepat-cepat menyampuk.
Apa yang saya tahu ialah dia meninggalkan bukti yang disimpan, bukti yang keluarga Campbell lindungi selepas kematiannya. Dan kini Anda berada di mata umum. Ada orang yang akan mahu memastikan bahwa bukti itu tidak akan pernah terdedah. Puan Suraya berdiri melindungi di sebelah Aina. Dr. Arul, ini adalah tuduhan serius. Adakah Anda mempunyai bukti? Saya mempunyai rekod perubatan lengkap Nenek Salma. Dan saya mempunyai surat-surat yang dia tulis kepada saya pada hari-hari terakhirnya. Surat-surat di mana dia secara khusus menyebut bahwa jika sesuatu berlaku kepadanya, saya mesti menghubungi cucu perempuannya apabila dia cukup kuat untuk menghadapi kebenaran. Dia mengeluarkan sampul tebal dari beg bimbitnya. Ini hanyalah permulaan Cik Aina Razali. Nenek Anda mendokumentasikan semuanya dengan teliti. Nama, tarikh, laluan penyeludupan. Dia menyimpan semuanya dalam peti simpanan di Bank Antarabangsa, dan Anda adalah satu-satunya orang yang diberi kuasa untuk membukanya. Aina mengambil sampul itu, merasakan beratnya bukan sahaja fisikal, tetapi emosi. Di mana peti itu? Zurich, Switzerland, Bank Antarabangsa Helvetic. Nenek Anda memberi saya arahan yang tepat sebelum meninggal dunia. Dia berkata, apabila Aina menunjukkan kepada dunia apa yang dia mampu, apabila dia tidak lagi boleh diabaikan atau dibungkam, maka dia akan bersedia untuk mengetahui seluruh kebenaran. Kata-kata itu bergema dalam keheningan limosin. Sepanjang hidupnya, Aina mengira neneknya hanyalah seorang pekerja rumah tangga yang menyukai bahasa, tetapi kini dia mendapati bahwa neneknya jauh lebih dari itu. Seorang wanita yang telah melihat ketidakadilan dan mempunyai keberanian untuk menghadapinya, walaupun mengetahui harga yang mungkin akan dibayar. Ada lagi? Dr. Arul Kumar menambah, ekspresinya menjadi lebih serius. Pelanggan ketiga yang menuduh Anda, yang tidak pernah menarik balik tuduhannya, namanya Encik David Chong, bekerja untuk sebuah syarikat keselamatan swasta dengan hubungan mendalam dalam kalangan diplomatik. Saya tidak fikir ia kebetulan bahwa dia adalah satu-satunya yang mengekalkan tuduhan itu sehingga akhir. Adakah Anda mencadangkan bahwa tuduhan saya diatur? Aina merasakan seram sejuk di belakangnya. Saya mencadangkan bahwa apabila kes Anda menjadi awam, orang tertentu melihat peluang untuk mencemar nama baik Anda sebelum Anda boleh menjadi masalah. Sebelum Anda dapat mengetahui apa yang nenek Anda tahu, Puan Suraya merampas teleponnya. Kami memerlukan perlindungan polis sekarang. Tetapi sebelum dia sempat membuat panggilan, sebuah van hitam berhenti secara tiba-tiba di hadapan limosin. Dari dalamnya turun seorang lelaki pertengahan umur, ekspresi serius, dengan kad pengenalan federal tergantung di lehernya. Saya Ejen Inspektor Razif Hasan, Cik Aina Razali. Saya perlu Anda ikut saya. Nyawa Anda mungkin dalam bahaya. Bagaimana Anda tahu di mana hendak mencari saya? Aina bertanya. Naluri survivalnya aktif. Kerana kami telah memantau komunikasi yang berkaitan dengan kes Anda, dan kami baru sahaja memintas perbualan yang sangat membimbangkan. Ada kontrak aktif ke atas Anda. Seseorang ingin memastikan Anda tidak akan sampai ke Zurich. Dunia yang baru sahaja Aina peroleh kembali akan menjadi lebih berbahaya, dan jawaban yang dicari-carinya berada beribu-ribu kilometer jauhnya dalam peti simpanan yang mengandungi rahasia yang seseorang sanggup bunuh untuk melindunginya. Keputusan itu serta-merta. Aina memandang Ejen Inspektor Razif Hasan secara langsung. Saya tidak akan pergi kemana-mana sehingga saya bercakap dengan Carmen. Dia memerlukan saya. Cik Aina Razali, Anda tidak faham betapa seriusnya. Ejen Inspektor Razif Hasan berkeras. Ada orang berbahaya mencari Anda sekarang. Dan ada seorang kawan yang mempertaruhkan segalanya untuk membantu saya ketika tiada siapa lagi yang melakukannya. Aina menjawab dengan tegas. Saya tidak akan meninggalkannya sekarang. Puan Suraya menyentuh lengannya. Aina, mungkin Anda patut mendengar ejen itu. Saya akan ikut Anda, Dr. Arul Kumar menyampuk secara tidak dijangka. Jika ada kaitan antara pengarah pusat dan apa yang nenek Anda temui, Anda perlu mengetahuinya dan saya boleh membantu melindungi Anda. Datin Sri Saratan menutup teleponnya. Saya ada kenalan dalam keselamatan swasta. Saya boleh mendapatkan pasukan di sana dalam 10 menit. Ejen Inspektor Razif Hasan mengeluh, menyedari bahwa dia telah kalah dalam pertarungan ini. Baiklah, tetapi saya ikut Anda, dan jika saya melihat sesuatu yang mencurigakan, kita pergi serta-merta. 15 menit kemudian, mereka kembali ke pusat tahanan Harapan Baru. Bangunan yang Aina tinggalkan dengan perasaan lega, kini menyambutnya dengan perasaan ancaman yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini. Lampu pendar floor berkelip-kelip, menimbulkan bayang-bayang yang mengganggu di koridor putih.
Pegawai Amelia Tan, seorang pengawal muda berwajah lembut yang sentiasa baik hati terhadap Aina A, menanti mereka di pintu masuk. Cik Aina Arazali, terima kasih kerana datang. Dia berbisik dengan gugup. Carmen sangat terganggu. Dia terus mengatakan bahawa pengarah ada kaitan dengan nenek Anda. Saya tidak faham maksudnya. Tetapi dia berkeras bahawa dia hanya akan bercakap dengan Anda. Di mana pengarah Encik Zahid Idris? Ejen Inspektor Razif Hasan bertanya dengan nada profesional. Di pejabatnya. Dia telah membuat panggilan sepanjang hari. Sejak kes Cik Aina Arazali menjadi viral, dia sangat gugup. Pegawai Amelia mengiringi mereka melalui koridor yang Aina kenal terlalu baik. Apabila mereka tiba di sel 47C, Carmen sedang duduk di katilnya memeluk lutut dengan ekspresi yang bercampur ketakutan dan keazaman. Carmen melompat berdiri apabila pintu terbuka. Terima kasih Tuhan Anda datang. Saya fikir mungkin Anda tidak akan datang selepas semua yang Anda lalui di sini. Carmen, apa yang berlaku? Apa yang Anda temui? Carmen memandang dengan gugup kepada yang lain yang hadir. Ejen Inspektor Razif Hasan menunjukkan kad pengenalan federalnya. Apa sahaja yang Anda katakan di sini dilindungi. Jika Anda mempunyai maklumat yang relevan, kami perlu mendengarnya. Carmen menarik nafas dalam-dalam. 2 hari yang lalu, saya sedang membersihkan berhampiran pejabat pengarah Encik Zahid Idris. Pintu terbuka sedikit dan saya terdengar perbualan telepon. Dia bercakap dengan seseorang tentang Aina. Dia berkata, wanita tua itu adalah masalah dan cucunya tidak boleh tahu apa yang dia temui. Jantung Aina terhenti. Wanita tua itu merujuk kepada nenek saya. Saya fikir begitu pada mulanya, tetapi saya tidak pasti. Kemudian, hari ini selepas Anda dibebaskan, dia lebih terganggu. Dia membuat panggilan lain. Kali ini saya dengar dengan jelas. Dia menyebut nama nenek Salmah dan sesuatu tentang dokumen yang tidak sepatutnya sampai ke tangan cucunya, Dr. Arul Kumar melangkah ke hadapan. Adakah Carmen menyebut sesuatu tentang keluarga Campbell atau tentang rangkaian antarabangsa? Ya, Carmen mengangguk dengan kuat. Dia berkata, keluarga Campbell bodoh kerana menyimpan kertas-kertas itu, bahawa mereka sepatutnya menghancurkannya apabila mereka mempunyai peluang. Ejen Inspektor Razif Hasan sudah mengeluarkan teleponnya dan membuat panggilan penting. Puan Suraya duduk, fikirannya bekerja dengan pantas, memproses implikasi undang-undang. Tetapi Aina hanya dapat merasakan satu perkara, kemarahan. Kemarahan kerana neneknya telah diletakkan dalam bahaya. Kemarahan kerana kematiannya mungkin bukan semula jadi. Kemarahan kerana walaupun sekarang, bertahun-tahun kemudian, bayang-bayang masa lalu masih mengejar mereka. Saya perlu bercakap dengannya. Katanya dengan suara yang sangat tenang. Saya perlu bercakap dengan Encik Zahid Idris sekarang. Aina, itu tidak bijak. Puan Suraya memberi amaran. Saya tidak peduli tentang kebijaksanaan. Aina berpaling ke arah Ejen Inspektor Razif Hasan. Anda ejen federal, Anda boleh menjadikannya rasmi. Saya memerlukan jawapan tentang nenek saya. Ejen Inspektor Razif Hasan berfikir seketika, kemudian mengangguk. Saya akan bertanya beberapa soalan, tetapi Anda ikut saya, dan jika ia menjadi berbahaya, kita akan keluar. Pejabat pengarah Encik Zahid Idris berada di tingkat 3. Beliau seorang lelaki berbadan gempal, berambut nipis, dan dengan kegelisahan yang hanya boleh dihasilkan oleh rasa bersalah. Apabila Ejen Inspektor Razif Hasan masuk menunjukkan kad pengenalan federalnya, warna wajahnya hilang. Ejen, apa yang boleh saya bantu? Suaranya bergetar sedikit. Pengarah Encik Zahid Idris, saya ada beberapa soalan tentang Nenek Salmah. Pengarah itu mengedipkan mata berulang kali. Nenek Salmah? Saya tidak kenal sesiapa dengan nama itu. Pembohong. Aina masuk ke pejabat mengabaikan percubaan Ejen Inspektor Razif Hasan untuk menghentikannya. Nenek saya bekerja membersihkan pusat ini pada tahun terakhir hidupnya. Anda mengenalinya dan nampaknya Anda juga tahu apa yang dia temui. Pengarah itu bangun secara tiba-tiba. Cik, saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan. Kalau begitu, biarkan saya menyegarkan ingatan Anda. Ejen Inspektor Razif Hasan mengeluarkan perakamnya. Saya ada saksi yang mendengar Anda bercakap tentang wanita tua itu dan tentang dokumen. Boleh Anda jelaskan itu kepada saya? Pengarah itu mula berpeluh dengan jelas. Matanya terbang antara Ejen Inspektor Razif Hasan, Aina dan pintu, seperti haiwan terperangkap mencari jalan keluar. Saya hanya bekerja di sini. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan di luar. Tetapi Anda tahu sesuatu. Aina mencondongkan badan ke atas meja. Nenek saya meninggal dunia 2 tahun lalu. Kematiannya adalah mendadak, mudah, sejurus sebelum dia dapat memberi keterangan tentang apa yang dia temui.
Saya tidak ada kaitan dengan kematiannya. Pengarah itu menjerit kehilangan kawalan. Ia adalah jantungnya. Doktor-doktor mengatakannya. Jadi Anda memang mengenalinya. Ejen Inspektur Razif Hasan memerhati dengan dingin. Sebentar tadi Anda berkata Anda tidak kenal sesiapa dengan nama itu. Pengarah itu jatuh ke kerusinya, kalah. Baiklah, baiklah. Saya kenal Nenek Salma. Dia bekerja di sini membersihkan selama berbulan-bulan. Dia wanita yang baik, pendiam. Tetapi suatu hari dia datang kepada saya dengan maklumat. Maklumat berbahaya. Maklumat apa? Aina merasakan air mata mengancam untuk keluar, tetapi dia menahannya dengan kekuatan keazaman. Dia berkata semasa bekerja untuk keluarga diplomat, dia telah melihat banyak perkara, dokumen tentang orang yang dipindahkan secara haram, keluarga yang digunakan sebagai perlindungan untuk operasi jenayah. Dia menunjukkan saya salinan. Dia meminta saya membantunya melaporkannya kepada pihak berkuasa yang sesuai, dan Anda melakukannya. Pengarah itu menunduk. Tidak dapat menatap mata Aina. Saya berkata saya akan melakukannya, tetapi saya takut. Orang yang terlibat berkuasa, mereka mempunyai hubungan, mereka mempunyai uang, jadi saya melaporkan niatnya kepada orang lain. Keheningan yang menyusul di pejabat itu lebih berat daripada sebarang tuduhan lisan. Anda mengkhianatinya. Aina berbisik. Kata-kata itu hampir tidak dapat didengar. Nenek saya mempercayai Anda, dan Anda menjualnya. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Pengarah itu menangis tersak-esak kini. Mereka hanya memberitahu saya bahwa mereka akan mengawasinya, bahwa mereka akan memastikan dia tidak menimbulkan masalah. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan membunuhnya. Anda tidak tahu jika mereka melakukannya. Pengarah itu teresak-esak kini. Kematiannya adalah semula jadi mengikut semua laporan. Tetapi saya selalu tertanya-tanya. Saya selalu hidup dengan keraguan itu. Ejen Inspektur Razif Hasan sudah bercakap di telepon, meminta pasukan forensik, waran tangkap, siasatan penuh, tetapi Aina hampir tidak dapat mendengar apa-apa selain bunyi darah yang bergemuruh di telinganya. Dokter, Arul Kumar meletakkan tangannya perlahan di bahunya. Aina, ada lagi yang perlu Anda tahu. Sesuatu yang nenek Anda berikan kepada saya sebelum meninggal dunia. Dari beg bimbitnya, dia mengeluarkan sebuah sampul kecil yang lusuh oleh masa. Dia meminta saya memberikannya kepada Anda apabila Anda sudah bersedia. Saya rasa inilah masanya. Dengan tangan yang gemetar, Aina membuka sampul itu. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan neneknya, tulisan tangan yang sama yang pernah dilihatnya dalam buku masakan, dalam nota beli belah, dalam mesej cinta keibuan. Aina kesayangan cucuku. Ia bermula, jika kamu membaca ini, bermakna nenek sudah tiada bersamamu. Bermakna, doktor. Arul Kumar menunaikan janjinya, dan bermakna akhirnya kamu cukup kuat untuk mengetahui seluruh kebenaran. Sepanjang hidupmu, nenek mengajarimu bahasa, mengajarimu bahwa perkataan mempunyai kuasa, bahwa komunikasi membina jambatan, bahwa memahami orang lain adalah memahami dunia. Tetapi nenek tidak pernah memberitahumu mengapa ia begitu penting bagi nenek untuk kamu belajar. Ketika nenek muda, nenek menyaksikan ketidakadilan yang tidak dapat nenek hentikan. Nenek melihat orang dieksploitasi, keluarga dipisahkan, orang yang tidak bersalah dicederakan. Dan nenek tidak dapat berbuat apa-apa kerana nenek tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai suara, tidak mempunyai cara untuk didengar. Tetapi kamu, cintaku, kamu mempunyai sesuatu yang nenek tidak pernah ada. Kamu mempunyai anugerah bahasa. Kamu boleh bercakap bagi pihak mereka yang tidak mempunyai suara. Kamu boleh menterjemah bukan hanya perkataan, tetapi ketidakadilan menjadi keadilan, kesunyian menjadi kebenaran. Dokumen-dokumen yang nenek tinggalkan di Zurich bukan hanya bukti jenayah, ia adalah suara-suara orang yang perlu didengar, dan kamu adalah satu-satunya yang boleh memberi mereka suara itu. Nenek tahu jalan ini akan sukar. Nenek tahu akan ada orang yang akan cuba membungkamimu seperti mereka cuba membungkam nenek. Tetapi nenek juga tahu bahwa kamu lebih kuat daripada nenek. Kerana kamu bukan hanya mempunyai pengetahuan, kamu mempunyai keberanian. Jangan menangis untuk nenek, anak kecilku. Jika jantung nenek berhenti sebelum nenek dapat melihat kemenanganmu, nenek akan tahu bahwa itu kerana nenek telah memberikan segalanya untuk mempersiapkanmu. Dan itu sudah cukup. Setiap bahasa yang nenek ajarkan kepadamu, setiap kisah yang nenek kongsi, setiap saat yang kita luangkan bersama, semuanya mempersiapkanmu untuk saat ini. Untuk ketika dunia akhirnya akan mendengarmu. Sekarang pergilah ke Zurich, buka peti itu,
Ceritakan kisah-kisah itu. Berikan suara kepada yang dibungkam. Dan apabila kamu melakukannya, kamu akan tahu bahwa nenek bangga. Bukan kerana kamu bertutur dalam 10 bahasa atau 20, tetapi kerana kamu memilih untuk menggunakan anugerahmu untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Nenek sayang kamu, anak nenek. Sentiasa sayang kamu. Akan sentiasa sayang kamu, nenek Salmahmu. Aina selesai membaca dan air mata yang ditahannya selama berhari-hari akhirnya mengalir bebas. Ia bukan air mata kesedihan semata-mata, tetapi pemahaman, tujuan, cinta yang melangkaui kematian. Carmen memeluknya, menangis juga. Puan Suraya menangis teresak-esak. Malah Ejen Inspektur Razif Hasan, ejen federal yang keras, terpaksa menyeka matanya secara diam-diam. Dr. Arul Kumar bercakap perlahan, "Nenek Anda tahu masanya terhad, jantungnya lemah, dan tekanan dari apa yang ditemuinya memburukkan lagi keadaan. Tetapi dia tidak berhenti. Dia terus mendokumentasikan, terus mengumpul bukti, terus berjuang kerana dia tahu Anda akan meneruskan kerjanya." Aina melipat surat itu dengan teliti, memegangnya erat di dadanya seolah-olah ia adalah pelukan neneknya. "Saya akan pergi ke Zurich," katanya, dengan suara yang jelas walaupun air matanya. "Saya akan menyelesaikan apa yang dia mulakan." "Anda tidak akan pergi sendirian," Datin Sri Saratan masuk ke pejabat, ekspresinya penuh keazaman. "Syarikat saya mempunyai pejabat di Switzerland. Anda akan mendapat semua perlindungan dan sumber yang Anda perlukan. Dan saya ikut Anda," Puan Suraya menambah, "sebagai peguam Anda dan rakan Anda." "Saya juga," Carmen berkata dengan mengejutkan. "Saya dibebaskan dalam 2 hari, dan selepas apa yang mereka lakukan kepada nenek Anda, saya ingin membantu." Ejen Inspektur Razif Hasan menutup teleponnya. "FBI berminat dengan kes ini. Anda akan mendapat perlindungan federal semasa perjalanan." Dan Encik Zahid Idris berpaling ke arah pengarah yang terdesak-desak. "Anda ditangkap atas tuduhan menghalang keadilan dan konspirasi." Semasa pengarah Encik Zahid Idris diiringi keluar dari pejabatnya dengan gari, Aina merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Dia bukan lagi hanya seorang wanita muda yang cuba membuktikan nilainya. Dia adalah pewaris legasi keberanian dan keadilan. Neneknya telah menanam benih harapan dalam bentuk bahasa. Kini benih-benih itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berkuasa, suara yang tidak dapat dibungkam. Pada ketika itu, telepon Datin Sri Saratan berbunyi. Dia menjawab ringkas, ekspresinya menjadi serius. "Itu Puan Sri Eleanor Campbell. Dia ada di bandar. Dia mengatakan dia ada sesuatu lagi yang nenek Anda tinggalkan, sesuatu yang dia tidak percaya kepada bank sekalipun. Dia ingin bertemu dengan Anda malam ini." Aina mengangguk. Setiap pendedahan mendekatkannya untuk memahami sepenuhnya siapa neneknya dan apa yang telah dikorbankannya. "Jadi, mari kita pergi," katanya. "Tiada masa lagi untuk berlengah kerana di suatu tempat, dalam sebuah peti simpanan di Zurich, kebenaran yang akan mengubah kehidupan sedang menunggu." Dan Aina Razali bersedia untuk memberi mereka suara. Hotel tempat Puan Sri Eleanor Campbell menginap adalah salah satu tempat yang membisikkan kisah-kisah kehidupan yang dijalani dengan keanggunan dan tujuan. Aina, ditemani oleh Puan Suraya, Dr. Arul Kumar dan Datin Sri Saratan, disambut di sebuah suite dengan pemandangan bandar yang diterangi. Puan Sri Eleanor Campbell adalah seorang wanita berambut perak yang disisir rapi, mata biru yang telah melihat terlalu banyak dunia, dan martabat yang hanya datang dari kehidupan yang didedikasikan untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Apabila dia melihat Aina, matanya dipenuhi air mata. "Anda persis seperti yang dia katakan Anda akan menjadi," Puan Sri Eleanor berbisik sambil menggenggam tangan Aina. "Nenek Salmah bercakap tentang Anda setiap hari. Dia berkata Anda adalah karya agungnya, legasi hidupnya." "Puan Sri, apa yang Anda tahu tentang nenek saya?" Puan Sri Eleanor menjemput mereka duduk. Tangannya sedikit gemetar semasa dia menyediakan teh. "Nenek Anda, Nenek Salmah, bekerja untuk keluarga saya selama 5 tahun. Dia bukan sahaja pekerja kami, dia adalah sebahagian daripada keluarga kami. Suami saya adalah duta besar British dan Nenek Salmah bersama kami di setiap destinasi. Tetapi apa yang tiada siapa tahu ialah Nenek Salmah mempunyai anugerah istimewa." "Anugerah apa?" "Dia boleh membaca orang, memahami niat, dan pengetahuannya tentang bahasa memungkinkannya mendengar perbualan yang orang lain sangka pribadi." Puan Sri Eleanor berhenti seketika, matanya jauh dengan kenangan. "Pada suatu malam, semasa jamuan diplomatik di rumah kami, Nenek Salmah sedang melayan ketika dia terdengar perbualan dalam bahasa Rusia antara 2 diplomat.
Mereka membincangkan rangkaian yang menggunakan keluarga diplomat sebagai perlindungan untuk memindahkan orang tanpa kerelaan mereka. Keheningan di dalam bilik itu mutlak. Nenek Salmah datang kepada saya malam itu dengan gemetar. Dia menceritakan segalanya kepada saya. Suami saya dan saya terkejut. Dia ingin melaporkannya serta-merta, tetapi Nenek Salmah berkeras untuk mengumpul lebih banyak bukti terlebih dahulu. Selama berbulan-bulan, dia mendokumentasikan semuanya dengan teliti. Nama, tarikh, laluan. Dia menggunakan kedudukannya yang tidak kelihatan untuk hadir dalam mesyuarat, di mana tiada siapa yang menyangka dia memahami apa yang mereka katakan. Dan mengapa Anda tidak melaporkannya apabila Anda mempunyai bukti yang mencukupi? Puan Sri Eleanor bangun dan pergi ke sebuah peti kecil di atas meja, kerana kami mendapati bahwa rangkaian itu mempunyai hubungan di peringkat tinggi pelbagai kerajaan. Kami tidak tahu siapa yang perlu dipercayai. Kemudian, suami saya meninggal dunia. Serangan jantung secara tiba-tiba semasa mesyuarat diplomatik, suaranya pecah. Secara rasmi ia adalah jantungnya, tetapi saya selalu tertanya-tanya. Sejurus sebelum meninggal dunia dia telah berkata bahwa dia bersedia untuk mendedahkan segalanya tanpa mengira akibatnya. Nenek Salmah takut selepas itu, Puan Sri Eleanor menyambung. Takut perkara yang sama akan berlaku kepadanya, tetapi bukan takut untuk dirinya, tetapi takut untuk meninggalkan Anda sendirian, Aina. Jadi dia memberi saya ini, dia membuka peti itu, dan membuat saya berjanji bahwa saya hanya akan menyerahkannya kepada Anda apabila Anda cukup kuat, apabila dunia bersedia untuk mendengar Anda. Dari peti itu dia mengeluarkan sebuah pemacu keras luaran kecil dan sampul tebal. Ini semuanya. Rakaman audio mesyuarat diplomatik di mana operasi ini dibincangkan, gambar, dokumen asal, dan yang paling penting, testimoni mangsa yang Nenek Salmah kenal dan bantu secara rahasia selama bertahun-tahun. Aina mengambil pemacu keras itu dengan tangan yang gemetar. Ia kecil, tetapi mengandungi berat seluruh kehidupan. Ada lagi? Puan Sri Eleanor menambah perlahan. Peti di Zurich mengandungi bukti dokumentari, tetapi ini, dia menunjuk ke pemacu keras itu, mengandungi suara, kisah sebenar orang yang dibungkam. Nenek Salmah merakamkannya dengan kebenaran dalam bahasa mereka sendiri. Dia tahu bahwa Anda akan menjadi orang yang akhirnya akan menerjemahkannya, yang akan memberi mereka suara kepada dunia. Malam itu Aina hampir tidak tidur, memakai fon kepala. Dia mendengar jam demi jam rakaman itu. Suara-suara dalam Mandarin, dalam Arab, dalam Rusia, dalam bahasa-bahasa yang dia kenali secara intim. Kisah-kisah keluarga yang dipisahkan, janji-janji yang dimungkiri, harapan yang musnah, dan dalam setiap rakaman, pada akhirnya ada suara neneknya, suara ibu, berjanji bahwa kisah-kisah mereka akan diceritakan. Apabila subuh menjelang, Aina mempunyai air mata kering di pipinya, tetapi api yang baru di dalam jiwanya. Penerbangan ke Zurich berlepas keesokan harinya. Aina melancong bersama Puan Suraya Carmen, yang telah dibebaskan seperti yang dijanjikan, Datin Sri Saratan, dan pengiring keselamatan yang diselaraskan oleh Ejen Inspektor Razif Hasan. FBI telah menemui bahwa Encik David Chong, pelanggan ketiga, sebenarnya adalah ejen keselamatan swasta yang diupah untuk mencemarkan nama baik Aina sebelum dia menjadi suara awam. Dia ditangkap semasa cuba meninggalkan negara itu. Zurich menyambut mereka dengan langit kelabu, tetapi dengan janji keadilan. Bank antarabangsa Helvetik adalah sebuah kubu marmar dan keluli, direka untuk melindungi rahasia selama beberapa generasi. Di sebuah bilik pribadi dengan seorang notari Switzerland hadir, Aina membuka peti simpanan nomor 4721. Di dalamnya terdapat file-file yang tersusun rapi, setiap satu dilabelkan dengan tulisan tangan neneknya, dengan nama, tarikh, lokasi. Tetapi, apa yang paling mengejutkan Aina ialah apabila dia menemui di bahagian bawah peti itu sebuah album foto-fotonya sendiri sepanjang tahun. Hari pertama persekolahan, belajar menulis dalam bahasa Arab, membaca buku dalam bahasa Perancis. Setiap foto mempunyai nota daripada neneknya di belakangnya. Foto terakhir adalah foto Aina pada usia 16 tahun, tersenyum sambil memegang sijil kursus terjemahan dalam talian. Nota itu berbunyi, "Hari saya tahu Anda sudah bersedia, hanya tinggal dunia juga bersedia." Aina memeluk album itu di dadanya, menangis teresa-esak. Puan Suraya memeluknya, kemudian Carmen, kemudian semua yang hadir. Ia adalah saat kesakitan dan kasih sayang yang terjalin begitu mendalam, sehingga tidak ada perkataan dalam mana-mana bahasa untuk menggambarkannya dengan tepat. Minggu-minggu berikutnya adalah huru-hara. Aina, dengan bantuan Puan Suraya dan pasukan undang-undang antarabangsa,
mengemukakan semua bukti kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Kes itu menyebabkan gempa bumi dalam kalangan diplomatik. 3 rangkaian antarabangsa dibongkar. 17 pegawai rasuah ditangkap di 6 negara yang berbeza. Tetapi lebih penting daripada penangkapan itu adalah apa yang Aina lakukan dengan rakaman itu. Dia mencipta sebuah dokumentari bertajuk Suara-Suara dari Kesunyian. Di dalamnya, dia menerjemahkan secara pribadi setiap testimoni, memberikan suara kepada mereka yang telah dibungkam. Dia bukan sahaja menerjemah perkataan, tetapi menangkap emosi, konteks budaya, kemanusiaan penting setiap cerita. Dokumentari itu menjadi viral di seluruh dunia. Lebih daripada 100 juta tontonan pada minggu pertama. Kerajaan terpaksa bertindak balas. Dasar-dasar berubah. Nyawa diselamatkan. Duta Besar Dr. Lim Kok Leong dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, menghubungi Aina secara pribadi. Cik Aina Razali, kerja Anda telah mendedahkan ketidakadilan yang diabaikan oleh kerajaan selama berdekad-dekad. Atas nama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, saya ingin menawarkan Anda jawatan sebagai penterjemah khas hak asasi manusia. Tugas Anda adalah untuk memberi suara kepada orang yang perlu didengar oleh dunia. Aina menerima, tetapi dengan satu syarat, bahwa jawatan itu termasuk program untuk mengenal pasti dan melatih bakat muda lain tanpa kelayakan formal. Bakat sebenar, dia berhujah, tidak sepatutnya memerlukan pengesahan institusi untuk diiktiraf. Cadangannya diterima sebulat suara. 6 bulan kemudian, Aina berdiri di mahkamah yang sama di mana dia pernah dimalukan. Tetapi kali ini bukan sebagai tertuduh, tetapi sebagai penceramah jemputan dalam persidangan antarabangsa mengenai keadilan linguistik. Hakim Tan Sri Azlan Rahman hadir pada persidangan itu. Beliau telah bersara awal selepas pengendalian kes Aina, menimbulkan siasatan terhadap kes-kes lain di mana beliau mungkin telah membiarkan prasangka mempengaruhi pertimbangannya. Pada akhir ucapannya, Hakim Tan Sri Azlan mendekatinya. Cik Aina Razali, suaranya merendah, sangat berbeza dari lelaki angkuh yang pernah menjadi dirinya. Tiada permohonan maaf yang mencukupi untuk cara saya melayan Anda. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa kes Anda mengubah hidup saya. Ia memaksa saya untuk menghadapi prasangka yang saya sendiri tidak tahu saya ada. Saya kini bekerja sama dengan sistem kehakiman untuk melaksanakan pembaharuan yang akan menghalang hakim-hakim lain daripada melakukan kesilapan yang sama seperti yang saya lakukan. Hakim Tan Sri Azlan, Aina menjawab, pengampunan tidak menghapuskan kerosakan, tetapi ia membuka jalan ke arah sesuatu yang lebih baik. Pengiktirafan Anda lebih bermakna daripada permohonan maaf Anda kerana ia menunjukkan bahawa orang boleh berubah, belajar, berkembang. Mereka berjabat tangan, dan dalam gerak isyarat itu ada penyembuhan, bukan sahaja untuk mereka, tetapi sebagai simbol kepada apa yang sistem kehakiman boleh menjadi. Carmen telah membina semula hidupnya dengan bantuan Datin Sri Saratan. Kini dia bekerja menyelaras program rehabilitasi untuk orang yang dipenjarakan secara tidak adil. Anda memberi saya harapan apabila saya tiada harapan, katanya kepada Aina. Kini saya ingin memberi harapan yang sama kepada orang lain. Puan Suraya Abdullah menerima pengiktirafan kebangsaan sebagai peguam bela awam tahun itu, tetapi apa yang paling membanggakannya bukanlah anugerah, tetapi surat-surat yang diterimanya daripada pelanggan yang berterima kasih, diilhamkan oleh pembelaan bersemangatnya terhadap Aina. Profesor Dr. Ramesh Kumar meletak jawatan selepas siasatan universiti mengesahkan beberapa kes plagiarisme. Kejatuhannya berfungsi sebagai amaran kepada ahli akademik lain tentang kepentingan integriti. Encik Lim Wei Kiat, jurutera yang mempunyai keberanian untuk mengaku terlebih dahulu, menubuhkan sebuah yayasan yang didedikasikan untuk menyokong bakat tidak konvensional. Aina mengajar saya bahawa kehormatan lebih berharga daripada wang atau kedudukan, jelasnya dalam satu temu bual. Siti Nuraisyah, gadis dari pusat tahanan yang telah mempertaruhkan pekerjaannya untuk membantu Aina, menerima beasiswa penuh untuk belajar kerja sosial, ditaja oleh program yang Aina telah tubuhkan. Setahun selepas hari Aina ditangkap, dia berdiri di hadapan tanah perkuburan di mana neneknya dikebumikan. Dia telah melancong dari Zurich khusus untuk saat ini. Dia meletakkan bunga segar di atas kubur dan melutut. Nenek, dia berkata perlahan, saya telah menyelesaikan apa yang nenek mulakan. Suara-suara yang nenek bantu lindungi kini didengar oleh seluruh dunia. Rangkaian yang nenek dokumentasikan telah dibongkar. Orang yang cuba membungkam kita gagal. Bayu lembut menggerakkan dedaunan pokok-pokok berdekatan, seolah-olah alam itu sendiri sedang mendengar. Tetapi lebih daripada itu, nenek, saya akhirnya faham mengapa nenek mengajar saya semua bahasa itu.
Ia bukan hanya tentang perkataan, ia tentang empati, tentang hubungan, tentang memahami bahwa setiap orang, tidak kira bahasa atau asal mereka, mempunyai cerita yang layak didengar. Aina mengeluarkan album foto dari beg tangannya, yang ditemuinya di dalam peti simpanan itu. Dia membukanya di halaman terakhir di mana dia telah menampal foto baharu. Ia adalah fotonya sendiri, berdiri di hadapan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dikelilingi oleh orang dari setiap pelosok dunia, orang yang kisahnya telah diterjemahkan, yang suaranya telah dikuatkan. Lihat nenek, inilah yang kita bina bersama. Pengorbanan nenek tidak sia-sia. Legasi nenek hidup dalam setiap orang yang kini mempunyai suara karena apa yang nenek ajarkan kepada saya. Semasa matahari terbenam, Aina kekal di sana merasakan kedamaian yang tidak dirasakannya selama bertahun-tahun. Neneknya telah menanam benih harapan dalam bentuk bahasa. Benih-benih itu telah tumbuh menjadi taman keadilan yang akan terus mekar jauh selepas mereka berdua tiada. Keesokan harinya, Aina memberikan kelas pertamanya dalam program yang telah diciptanya. 30 orang muda dari pelbagai latar belakang, semuanya dengan bakat luar biasa, tetapi tanpa kelayakan formal, memandangnya dengan harapan dan kekaguman. Nenek saya sering berkata kepada saya, Aina memulakan, bahwa bakat tidak memerlukan sijil untuk menjadi nyata. Ia hanya memerlukan peluang untuk bersinar. Anda berada di sini karena setiap seorang daripada Anda mempunyai bakat yang unik. Tugas saya bukan untuk mengajar Anda, tetapi untuk membantu Anda menyadari kuasa yang sudah Anda miliki di dalam diri. Seorang wanita muda di barisan hadapan mengangkat tangan. Cik Aina Arazali, bagaimana kami tahu kami cukup bagus? Aina tersenyum mengingati ketika dia sendiri pernah bertanya soalan itu. Mengapa Anda di sini? Karena Anda berani mencuba apabila dunia memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh. Keazaman itu, keberanian itu lebih berharga daripada mana-mana ijazah university. Bulan bertukar menjadi tahun. Program Aina berkembang ke 20 negara. Ribuan bakat muda menemui peluang yang tidak akan pernah mereka miliki. Ada yang menjadi penterjemah, ada yang menjadi mediator budaya, ada yang menjadi aktivis hak asasi manusia. Tetapi mereka semua berkongsi sesuatu yang sama, kepercayaan bahwa bakat sejati melangkaui kelayakan dan bahwa setiap suara, tidak kira betapa dibungkam sekalipun, layak didengar. Dalam satu majelis khas di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Aina menerima anugerah hak asasi manusia antara bangsa. Sambil memegang pengiktirafan itu, dia memikirkan semua orang yang telah memungkinkan saat ini. Neneknya, yang telah mengorbankan segalanya, Carmen, yang telah mempercayainya, ketika dia berada di titik terendah, Puan Suraya, yang telah berjuang untuknya melawan segala rintangan, Enci Lim Wei Kiat, yang telah menemui keberanian untuk mengatakan yang benar. Dalam ucapan penerimaannya, Aina tidak bercakap tentang pencapaiannya, dia bercakap tentang neneknya. Nenek Salmah tidak pernah mempunyai ijazah university, tidak pernah menerima pengiktirafan rasmi untuk kerjanya, tetapi dia memahami sesuatu yang dunia baru mula belajar, bahwa nilai seseorang tidak diukur dalam sijil, tetapi dalam watak, bukan dalam kelayakan, tetapi dalam keberanian. Suaranya sedikit pecah dengan emosi. Anugerah ini bukan milik saya, ia adalah miliknya. Ia adalah milik setiap orang yang pernah diremehkan, diabaikan, dibungkam. Ia adalah peringatan bahwa bakat luar biasa boleh datang dari tempat biasa dan bahwa kadang-kadang orang yang paling berkuasa adalah mereka yang tidak pernah diperhatikan oleh dunia. Tepukan gemuruh yang menyusul berlangsung selama 5 menit penuh. Orang dari seluruh dunia yang terhubung secara maya bertepuk tangan bukan sahaja kepada Aina, tetapi kepada semua nenek Salmah di dunia. Semua nenek, ibu, pekerja yang tidak kelihatan, yang telah menanam benih harapan, tanpa mengetahui sama ada ia akan pernah mekar. Malam itu, Aina berada di apartemennya di Zurich, memandang bandar yang diterangi. Teleponnya berbunyi. Ia adalah nomor yang tidak dikenali. Cik Aina Arazali, saya Aminah. Saya berumur 16 tahun dan tinggal di sebuah kampung kecil di Malaysia. Saya melihat dokumentari Anda. Saya boleh bertutur dalam 5 bahasa yang saya pelajari dari pelancong yang melawat kampung saya. Semua orang memberitahu saya bahwa mustahil ia benar tanpa pendidikan formal. Tetapi Anda memberi saya harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, saya juga boleh mempunyai masa depan. Bolehkah saya memohon program Anda? Aina tersenyum dengan air mata di matanya. Tentu sahaja boleh, Aminah. Ceritakan kisah Anda kepada saya. Dan sambil mendengar kisah Aminah, Aina memahami bahwa
Inilah legasi sebenar neneknya. Bukan rangkaian yang dibongkar atau anugerah yang diterima, tetapi setiap kehidupan individu yang tersentuh, setiap bakat yang diiktiraf, setiap suara yang akhirnya didengar. Kitaran itu berterusan, harapan berlipat ganda, dan di suatu tempat Aina yakin neneknya Nenek Salmah tersenyum. Karena pada akhirnya, ini bukan kisah tentang bahasa atau ketidakadilan atau penghakiman. Ia adalah kisah tentang cinta. Cinta seorang nenek yang mempersiapkan cucunya untuk mengubah dunia. Cinta yang melangkaui kematian, masa dan keadaan. Dan cinta itu diterjemahkan dalam 11 bahasa dan 1000 tindakan keberanian telah menerangi dunia.